Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat malam. Kita teruskan pengajian kita dalam topik ataupun dalam subjek operasi, pengurusan operasi. So kita masih lagi dalam bab 2. Untuk malam ni macam minggu lepas kita dah cover topik besar iaitu missions. Bagaimana misi itu di-apply dalam operasi. Jadi tajuk mission tu disambung, tapi hari ini dia punya tema dia adalah strategi dengan kompetitif. Jadi kita akan cover yang tu. Kita daya upaya kita akan habiskan bab 2 hari ini. Okey, kita mulakan. Topik yang kita nak cover hari ini adalah berkaitan dengan yang pertama ni adalah berkaitan dengan strategi, action plan to achieve mission. Macam saya sebut, macam pakcik sebut sebelum-sebelum ni lah, bila kita ada sesuatu perancangan mesti disusuli dengan tindakan. Jadi sekiranya tindakan tu makin lambat, maka untuk mencapai sesuatu misi tu akan jadi lambat. Tadi tengah hari saya ada minum dengan sahabat saya. Bila kita berdiskusi, antara poin yang saya advise dia adalah kita ni banyak benda yang kita merancang. Banyak sangat yang kita merancang. Kita plan lah. Kata kita nak buat tu, kita nak buat ni. Tetapi kan saya pakcik akan berurusan dengan orang yang akan buat tindakan segera. Maksudnya kita ambil dalam bentuk short term. Short term di sini bermaksud tak payah nak tangguh lama-lama. Jadi kalau macam saya WhatsApp, tanya, jom kita buat benda ni, berkolaboratif. Dia buka je cerita, aku tengah sibuk lah sekarang. Dia cakap je macam tu, kita pun tak apa bro, tak kacau sebenarnya. Alright, tak apa, kita Roger lain. Jadi kalau saya cakap Roger lain tu maksudnya dia bukan orang yang tepat untuk saya kolaboratif lah. Jadi dia dah ambil action lambat. Jadi saya selalu cakap dengan sahabat saya ni tak adalah memilih sangat. Tapi dalam kehidupan saya nak ada tindakan. Jadi saya akan cari orang yang bila saya ajak, jom kita buat sekarang. Jom aku pun tengah free ni. Jadi dia adalah orang yang pakcik pilih tepat pada keadaan. Memang di sini, memanglah dari segi pilihan, kita ada pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga. Kita ranking. Tapi dalam satu keadaan, kita ada selalu banyak perkara yang kita selalu sebut seharian. Contohnya, nilai RM1 hari ini lebih menilai daripada RM1 akan datang. Masa itu emas. High risk, high return. Jadi kita tambah satu perkara lagi adalah kita nak buat dengan tindakan. Jadi siapa yang bertindak dulu, kita gerak dulu. Lebih kurang macam itulah. Sorry, minta maaf. Functional area have strategies. Ini kalau dalam bahasa operasi maksudnya functional area maksudnya setiap fungsian ataupun kita kata kalau dalam satu organisasi tu setiap department apa, jabatan, setiap unit tu ada pelbagai fungsi ataupun peranan. Dan setiap peranan itu untuk menjayakan sebuah peranan tu ada strategis. Kenapa kita selalu sebut, kenapa kena ada strategi? Kenapa kena ada strategi? Kalau kita membuat sesuatu yang tidak ada strategi, jadi sesuatu itu mungkin membuat sesuatu yang tidak dirancang dan mungkin kita buat sesuatu yang kita kurang faham dan kita pun sendiri tak tahu kat mana nak mula, kat mana proses yang kritikal, kat mana proses impact dan akhirnya mendapat output yang baik. Bahasa mudah dia macam ni. Kita dah belajar planning, kita dah belajar mission dan kita sekarang belajar strategi. Semua perkara kita kena merancang. Bukanlah merancang tu menghabiskan waktu, tak. Dengan merancang kita akan dapat pastikan masa kita dirancang dengan baik. Plus dengan ada mission. Kenapa saya akan mission? Kenapa operasi sangat tekankan mission? Sebab kita tak nak hanya memikirkan long term. For example kita akan belajar strategic management. Kata you all dah ambil atau bakal ambil pengurusan strategi. Dalam pengurusan strategi always think about the long terms, jangka panjang. Tapi dalam operasi kita kena bermula walaupun sebesar zarah ataupun sebesar abuk ataupun orang kata bermula daripada asas. Jadi kalau orang memulai dengan asas, dia tak perlu tunggu yang berkaitan dengan benda yang besar. Jadi benda yang depan mata, benda yang sekecil-kecil pun perlu digerakkan. Jadi walaupun sekecil-kecil zarah pun, perancangan
misi dan strategi selalu selari. Kita panggil alignment lah antara tiga ni. Okay, dengan adanya strategis ni, okay, exploit opportunity and strength, neutralize threat and avoid weaknesses. Okay, kalau sebagai satu contoh lah kan, kalau kita nak berdaya saing ataupun kita nak mengatasi pihak lawan, kita selalu memikirkan apa kelemahan dia. Okay, dan dia juga dia punya ancaman dia, faktor luaran dan faktor dalaman lah, kita panggil mikro dan makro. Jadi setiap individu ataupun organizations, so dia ada kelemahan dari segi kelemahan internal, kelemahan diri dia, dan ada kelemahan luaran. Okay, jadi kita selalu attack kita punya kompetitor ataupun pesaing, ataupun kita nak berdaya maju ataupun kita nak lead dekat depan, kita selalu mencari kelemahan pada orang lain. Okay, cuba kita tukar. Tukar bermaksud kita mencari kelebihan yang dia ada. Mencari kelebihan yang ada dan kita mencari peluang yang dia dapat. Ini maksudnya kompetitor, dia ada kekuatan, dia ada peluang. Jadi kita kena belajar macam mana nak jadi kuat macam dia dan macam mana nak dapat peluang macam dia. Itu type A lah. Type A, seseorang individu itu bersifat positif. Cuba nak berjaya sepertinya, iaitu menjadi kuat seperti pesaing, dan kita nak dapat peluang seperti mana pesaing dapat. Tetapi type B, mungkin dari kategori orang yang negatif, mencari kelemahan pada orang lain dan juga mencari ancaman, apa yang boleh dia terancam. Jadi dalam kes ni, okey, mungkin kita kata type A yang paling baiklah sebab kita kena always thinking positive. Okey, saya pun setuju. Tapi sebagai orang yang akan handle operation, kita kena tukar sikit kita punya filosofi. Yes, diri kita kena selalu positif, iaitu melihatkan kepada kekuatan dan peluang pada orang lain supaya dia, kalau dia bagus, kita pun akan jadi bagus. Kalau dia dapat opportunity, kita pun akan dapat opportunity. Tetapi dalam operasi, kita kena ambil tahu juga kelemahan dan ancaman. Jadi kita punya konsep, walaupun kita menuju kepada kekuatan dan peluang, masa yang sama kita kena tahu juga apa dia punya kelemahan dan dia juga ancaman. Untuk ancaman dan kelemahan, at least kita tahu yang itu dia punya minimum. Maksimum dia adalah peluang dan kekuatan. Okay? Adalah benda-benda yang kita harus bincang benda ni. Sebab tu kalau kadang kenapa kalau ada dalam management kita ada panggil reverse management. Sebab itulah bila reverse management kita jangan terlihat ke depan. Okey, kalau you perasan tadi saya ada share dekat grup WhatsApp. Kalau you perasan negara-negara kita banyak bincang Industrial Revolution 4.0. Totally industri sekarang semua discuss yang tu. Kita punya yang bajet baru ni pun discuss pasal Industrial Revolution 4.0. This is exactly apa yang orang fikir sekarang dengan keadaan pandemik, keadaan COVID-19, semua orang pergi pada teknologi. Okey, cuba you tengok pada report yang saya bagi. Negara-negara yang buat IR 4.0 yang big companies, Japan, Jerman, US, kita predict 2020 to 2024, tahun 2024, ni semua akan jatuh ni. US akan jatuh, Jerman akan jatuh, Jepun akan jatuh. Kalau dia tak ada buat perubahan yang besar lah. Tapi negara yang akan naik, China. Okay, the ranking sekarang ni kita kena admit China. Okay, nombor 2 adalah India. Okay, nombor 3 adalah ranking-ranking dia. Tapi surprisingly, ada satu country yang akan meningkat naik, iaitu Indonesia. Cuba bayangkan, China, India dan Indonesia. Kalau you belajar sejarah, kalau kita belajar sejarah, okay, ini negara-negara yang kita kata populasi yang ramai. Sehingga kini 3 negara ni populasi paling ramai. China, India dan Indonesia. Dan sejarah Malaysia menunjukkan kebanyakannya China, India dan Indonesia antara kita kata orang luar yang mula datang ke negara Malaysia. Dan ketika itu datang ke Malaysia disebabkan populasi yang terlalu tinggi dan ingin mencari peluang pekerjaan dan mencari peluang. Saya ulang balik mencari peluang di Malaysia. Peluang di Malaysia. Dan dia akan berlaku lagi lepas ni, yang mana ketika ini, jadi sejarah akan berulang. Dia bukan reverse engineering, reverse management, dia akan reverse history. Di mana dunia ini akan dikuasai oleh manusia. Manusia yang paling ramai akan menguasai dunia. Kita tak adalah cerita pasal dunia, tapi kita nak cerita pasal operasi.
Okey, jadi kat sini kalau macam saya ni memang dalam masa terdekat nak jadikan cerita dalam masa terdekat ni memang saya tengah explore Indonesia. Memang negara Indonesia kalau tak ada pandemik saya setahun 2-3 kali memang saya akan pergi Indonesia. Okey, kalau you all kata saya bercuti, saya tak bercuti. Mungkin menyelam sambil minum air. Tapi memang almost urusan kerja. Jadi saya nampak sebenarnya ada benda yang saya lihat. Kita bincang strategi ada benda yang saya lihat, ada yang berlaku dekat Indonesia, ada juga berlaku kat Malaysia. Ada yang kat Indonesia baik yang kita kat Malaysia kena ambil. Of course juga apa yang ada kat Malaysia, Indonesia boleh ambil balik. Cuma saya selalu fikirkan tentang perkara mudah. Perkara mudah ni maksud dia, saya bangun pagi, saya lapar, saya nak makan. Okay, kat Malaysia ni kita nak makan nasi lemak. Okay, kita nak makan roti canai. Okay, ada yang nak pergi dekat makanan lagi best. Tapi kalau kita belajar dalam operation, memang kita akan sentuh perkara ni adalah materials. Okay, material. Kita makan nasi. Adakah nasi yang kita makan tu adalah datang daripada bumi Malaysia? Silap-silap kita import daripada Thailand. Kita import daripada negara-negara lain. Okey, jadi makan nasi pun kita tak mampu untuk hasilkan makan nasi. Okey, kita nak makan bawang. Yalah, nasi lemak ada sambal bawang, ada ikan bilis. Betul ke bawang itu datang daripada Malaysia? Bawang tu kita import kat mana? Tu you fikirkan. Kita makan ada pinggan. Pinggan itu dari mana? Made in mana? Cuba tengok belakang. Mungkin made in China. Okey, cuba tengok baju yang you pakai sekarang. Adakah baju tu made in Malaysia? Okey, itu yang saya cuba compare dengan Indonesia. Kalau saya pergi kat Indonesia, tak semualah, tapi dia akan grow. Pergi ke Indonesia, dari pagi, dia celik dia mata, apa yang dia makan, apa yang dia guna, apa yang dia pakai adalah made in Indonesia. Jadi Malaysia, kalau tanya saya masih lagi tertunggu sebab saya bukanlah orang politik, orang kerajaan, bukan. Jadi saya tak tahu benda ni, saya cuma orang researcher, hanya menyelidik. Dan saya rasa kenapa pada tahun 1998, 1999 yang kita tekankan slogan belilah barangan buatan Malaysia, sekarang benda tu tak berlaku. Okey, saya tahu ada pro and con kat sini, tapi dia adalah salah satu strategi pada suatu ketika, tepat pada masa dan waktu, strategi untuk beli barangan Malaysia perlu dibuat. Jadi itu contoh yang kita kata dalam strategi kita kena lihat. Kita terlalu pandang ke depan, kita pandang kekuatan dan kita pandang peluang. Tapi kita tak lupa yang benda ancaman dan kelemahan itu. Hidup perlu makan. Saya kena terima. Betul, hidup kena makan. Saya bangun je tidur, kalau saya tak dapat makan pagi, saya akan jadi lemau. Saya tak boleh berprestasi dan sebagainya. Itu maksud saya lah. So dalam strategi ni, betul lah kalau orang meniaga kata kena pandang depan, kena pandang sisi, kena pandang belakang. Ya, kena pandang kesemuanya. Kalau orang kata pandang ke timur, tak boleh. Dalam operation kena pandang semua. Pandang timur, pandang barat, pandang selatan, pandang utara. Semua kena lihat. Okey? Okay, itu basically lah kalau kita faham nak faham berkaitan dengan strategi, dan kita pun nak kena faham daripada bab 1 nak carry sampai bab 2 ni, kita jangan lupakan apa yang ada dekat bab 1. Okey. Okey, strategi for competitive advantage. Okey, differentiations maksudnya perbezaan. Better or at least difference. Okey, different ni ada banyak perkara yang you kena faham. Okey, ada orang kata bila kita berlainan dengan orang lain, kalau kita terlalu unik dengan orang lain, kita akan maju ke depan. Okey, dari segi bahasa memang cakap indah lah. Oh ya, kita buat perubahan, dengan perubahan kita berjaya. Tapi you kena faham dalam operation, banyak jenis differentiation. Okay, ada beberapa perkara yang kadang-kadang adalah kita panggil duplicate. Duplicate ataupun kita panggil adopt, mengambil. Duplicate adalah kita ambil juga, kita ikut. Ada beberapa perkara yang positif, kita tak perlu buat differentiations. So dia perlu kita terus kekalkan. Sebab tu nama dalam operation jarang kita dengar perubahan, change. Change ni banyak jumpa dalam government, dalam public sector, tapi dalam operation dia akan guna perkataan shift. Shift maksudnya bergerak. Okey, bergerak. Okey, bergerak ni you kena faham macam kereta. Kita boleh bergerak ke depan, kita boleh gerak ke bawah, kita boleh gerak ke tepi, kiri dan kanan. Kita panggil flexibility. Sebab tu dalam manufacturing, dalam organisation ada perkataan flexibility. So kita ni jenis orang yang flexibility. Kalau you nak minta kerja, memang salah satu ciri yang perlu ada diri you adalah flexible. Hari ni you kerja kat sini, besok datang pagi, bos you shift you okay.
Sebab kita fleksibel. Okay, tiba-tiba hari ni plan datang kerja, tiba-tiba bos kata pergi outstation. Okay, sebab kita fleksibel. Itu organisation. It's something about change, benda yang bukanlah saya kata pasal negatif lah, tapi kita tahu change adalah perkara yang susah untuk melakukan perubahan, dan sebenarnya ada satu lagi iaitu susah nak melupakan benda yang lama. Jadi bagi saya change ni perlu dineutralkan supaya kita faham change tu bukanlah satu benda yang berat ataupun benda yang besar. Okey, dia sepatutnya dia kena jadi macam routines. Jadi benda tu okey, berubah is normal. Tapi berubah macam mana? Berubah untuk penambahbaikan. Sebab tu perkataan bila sebut change ni dia ada melibatkan dari konteks of penambahbaikan. Okey. So different is better. Okey. So, apa perbezaan yang membuat you jadi better? Itu yang maksud dia. Apakah perubahan yang menyebabkan you jadi lagi bagus? Okay, kita selalu fikirkan kosmetik. Kosmetik adalah berubah. Hari ni potong otak. Hari ni aku nampak handsome otak. Lepas tu besok aku rambut panjang. Aku handsome rambut panjang. Hari ni aku pakai baju lengan pendek. Aku nampak handsome lengan pendek. Besok aku pakai lengan panjang. Nampak lengan panjang. Hari ni aku pakai uniform. Esok aku pakai motor. Lusa aku pakai kereta. Itu semua luaran. Luaran itu tidak mungkin, dia tak secara total adalah perubahan sikit, tapi bukanlah perubahan secara total yang akan nampak kepada sesuatu. Okey, kita ambil contohlah kan. Dalam hidup kita, kita pelajar, dalam hidup kita apa benda yang kita nak much better. Better itu merujuk pada perubahan. Dulu kita ada SPM saja. Okey, kita berubah. Iaitu ada diploma. So dapat diploma tu better daripada SPM. Apa lagi? You dapat degree lepas ni. Degree much better daripada diploma. Perubahan itu menjadi lebih baik. Kalau hari ni anda pakai baju kemeja, mahal. Harga kemeja tu RM500. Kan? Adakah dia akan mengubah sesuatu pakaian baju RM500 sekarang dengan you pakai baju harga RM5 sebelumnya? Nah, itu maksud saya yang saya nak cuba nak bagi you faham. Jadi itu maksudnya different. Oh, hari ni kita nampak different lah. Kenapa? Okay, semalam rumah you cat warna merah, hari ni warna kuning. Different yang macam mana yang you nak sebenarnya? Jadi, okay. Kenapa Okay, ni cat lain. Kenapa? Hari tu aku cat, kalau kau perasan sebelum ni aku pakai cat biasa, 2 tahun sekali aku kena tukar cat. Kenapa? Yang cat ni sekarang ni aku pakai 10 tahun. Kalau budak, aku dapat warranty. Kat kedai tu cakap, kalau aku pakai cat ni, luntur color je, aku dapat cat baru. Itu perubahan yang betul. Jadi selama dia mengecat 2 tahun sekali kena ngecat je, sekarang ni you tak payah cat selama 10 tahun malah dapat warranty. Itu perubahan yang baik. Itu yang kita katakan sebagai differentiation, better or at least difference. Okay. Yang kedua adalah cost leadership. Cheaper. Okay. Ada saya sebut itu kalau you operasan. Nak jadi leader ada 2 keadaan. Yang selalu orang tak bincang benda ni. Tapi ada yang saya sebut ni cost. Bila sebut cost, dia melibatkan kuantiti. Kuantiti. Dan lawan pada kuantiti sampai bila-bila pun lawan kuantiti ni ada satu namanya quality. Sampai bila-bila dalam kehidupan kita ni, sampai bila-bila kehidupan kita ni, sampai kita mati pun lawan pada kuantiti adalah quality. Kalau orang itu bagus dekat quality, mungkin dia kalah dekat kuantiti. Kalau seseorang tu dia bagus dekat kuantiti, dia akan bagus dekat quality. Okey, katakan macam seorang tu kuantiti, RM, duit. Okay. Mungkin seseorang tu banyak duit. Seseorang itu banyak duit. Tetapi mungkin kualiti kehidupan dia tak ada. Dia sibuk dengan kerja pagi, petang, siang, malam. Jadi, quality time dia dengan family mungkin kurang. Mungkin orang dia sangat bahagia dalam kehidupan dia, ialah banyak masa dengan keluarga, tetapi mungkin kuantiti dia kurang. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Itulah situasi leadership. Itulah rasanya pemimpin. Pemimpin akan tahu kat depan dia ni ada orang yang kuantiti, akan ada orang yang kualiti. Okey, itu nak kena faham satu dulu. Nak jadi leader dekat depan kita ni ada yang kualiti, ada yang kuantiti. Ada yang mungkin kuantiti yang ramai follower kita. Ramai follower kita. Tapi mungkin follower itu mengejar kuantiti, meminta sesuatu
tetapi dia ada kurang yang kualiti. Mungkin dekat kita ni tak ramai orang follower, tapi dia ada kualiti dia. Ambil paling mudah untuk social media kan, anda konsisten buat marketing dekat Facebook. Okay, kita ada kualiti. Kualiti dia kenapa dia konsisten buat post yang baik setiap hari. Walaupun tak ada orang like. Maksudnya dia tak kejar kuantiti. Maksudnya ada orang like tapi tak banyak dari segi kuantiti. Tetapi ada seorang ni jarang-jarang dia buat post, tapi post dia banyak orang like. Banyak orang like. Saya yakin mesti you kata orang yang banyak like tu bagus. Walaupun dia jarang buat post, tapi dia bagus. Tapi ingat, to be leader, nak jadi seorang leader, kita tak akan jadi bagus selamanya. Ada satu sifat yang perlu ada dalam leader adalah kental. Kental tu maksudnya dalam apa keadaan pun, ketika naik, ketika jatuh ataupun sederhana, dia tetap menjadi seorang leader yang baik. Okey, ketika kita orang kuantiti tu kurang, income kurang, customer kurang, tetapi usaha yang konsisten itu. Jadi usaha yang konsisten. Nak beritahu saya nak beritahu ni bahawa usaha tu sebenarnya diukur dalam konteks kualiti. Tetapi yang tadi itu, walaupun dia dapat kuantiti yang banyak, tetapi kualiti dia hilang sebab dia tidak buat secara konsisten. Contoh dia lah kan. Contoh dia. Ada orang, okey, solat dia ataupun ibadah dia atau kerja dia tepat pada waktu. Tepat pada waktu. Tetapi dia walaupun dia tepat pada waktu, tetapi dia, kita panggil macam ni nak bagi cerita lah kan. Walaupun dia tepat pada waktu, keuntungan dia tidak tinggi. Orang bekerja lah. Ada orang ni, dia kaya, dia banyak duit, tapi dia tak cepat pada waktu. Dia banyak, dia selalu lambatkan keadaan, selalu orang cari dia, ada masalah dan sebagainya. Walaupun dia berjaya, tetapi dia ada banyak error dan kesilapan. Tetapi bagi seorang ni, walaupun dia punya keuntungan tak banyak, tetapi dia dah fulfill dari segi on time. Maksudnya dia tidak ada masalah. Jadi dia macam tu lah. Kalau you tengok kawan-kawan you kat sekeliling sekarang ni, you nampak kawan you relax je. Kalau kat bilik kemas, barang pun tak banyak, and buku pun structure ada 1-2 je. Kalau buat apa-apa, kalau bangun pagi, dia bangun pagi dulu. Okey, kalau kata nak tidur awal, dia tidur awal dulu. And kalau pergi kelas, dia settle pergi kelas dulu. And the keyword is dalam kehidupan kita panggil sederhana. Dalam kehidupan sederhana. Apa maksud sederhana? Orang yang sederhana ni, dia nak dapat yang kualiti, dia bukan dapat yang top rank untuk kualiti. Kalau dari segi kuantiti, dia bukan jenis orang yang kuantiti yang terlalu sedikit akan terlalu banyak. Dia duduk dekat tengah-tengah, sederhana. So bila sederhana, dia akan sentiasa improve. Dia akan improve untuk kuantiti, dia akan improve untuk kualiti. Itu yang saya katakan dalam konteks ni, sederhana bukan lemah, sederhana bukan lemah. Sederhana adalah potential. So sederhana itu akan menggerak untuk kualiti dan kuantiti. Sebenarnya nak jadi susah adalah orang yang bersederhana. Nak sentiasa yang dia faham kualiti penting, kuantiti penting. Kuantiti dan kualiti sama penting, duduk dekat center. Sebenarnya nak cerita pasal cost leadership. Tapi sebelum tu nak cerita pasal leadership dulu. Okey, bila masuk cost leadership adalah cheaper, adalah dia mengukur dari segi konteks yang saya sebutkan tadi. Bila you faham pasal cost, pasal cheaper, dia merujuk kepada kualiti. Kita ada ramai orang leadership yang bagus, ada nama, ada popular. Okay, tapi kita kena bayar gaji dia mahal dan sebagainya. Tetapi kita susah nak menilai seorang leader yang berkualiti. Bila saya faham tadi, saya sebut, fahamkan maksud saya, leader yang berkualiti mungkin dia tak menonjol, dari segi luaran dia tak menonjol, dia sederhana, tetapi dia ada potensi untuk move ke depan. Dia boleh bawa sesuatu, boleh bawa RM lagi banyak, dan dia akan bawa kualiti. Maksudnya kualiti dia, pekerja happy dengan dia. Antara pekerja yang happy adalah, kita selalu melihat bahawa bila kita banyak follower, orang suka. Tak. Sebenarnya dalam marketing pun, dia ada namanya customer engagement. Seseorang yang berjaya adalah melakukan engagement. Jadi kalau dekat tempat kerja, seseorang leader tu dapat melibatkan seramai mungkin staff dia dalam kerja, okay, nama dia engagement ataupun involvement.
So dia akan mudah untuk buat delegation. Delegation maksudnya bila ramai orang engage, kita boleh bagi delegate dengan sebaik mungkin. Yang kedua, engage tadi dilibatkan involvement. Jadi mudah juga dengan involvement, dengan engagement tu kita boleh bagi empowerment. Maksudnya saya mungkin tak boleh buat semua benda dalam masa hari ni, saya buat macam-macam dan esok belum tentu saya boleh buat benda yang sama. Contohnya macam hari ni. Okey, jadi saya boleh bagi empowerment. Pemberian kuasa kepada pekerja saya untuk membuat keputusan seperti mana yang saya buat keputusan ni pada semalam. Jadi itu antara benda yang kita kena belajar lah. Pasal leadership ni banyak benda nak kena belajar. Okay. Respond, more responsive. Okay, ada satu perkataan lawan pada respon ataupun sinonim pada respon adalah feedback, maklum balas. Okay, bila kata maklum balas ni, tak tahulah saya pernah sebut, saya pernah sebut rasanya. Okay. Kita bila dapat komplain, kita selalu bincang berapa banyak komplain you dapat. Company ni okey ke tak? Banyak dapat komplain. Kita pun mulalah bercerita dengan orang lain. Banyaklah komplain. Saya kalau melihat di situasi begini, bila orang kata, oh kita ni banyak komplain daripada customer, saya akan jawab, so what? So what? Mungkin orang tak agree dengan saya. Mungkin you all dapat belajar ni, you akan setuju dengan saya. Yelah, dia kata dapat komplain is good one. Bukan senanglah dapat komplain. Dalam bisnes, komplain tu kita kena ambil betul-betul, kita kena ambil. It's something like macam orang nak memberi. Orang bagi hadiah kan. Hari ni aku nak bagi kau komplain. Rasa macam orang bagi hadiah tu. Oh, kena komplain. Okay, alright. Saya suka pada komplain. Kenapa you nak kata komplain? Sebab dengan komplain, kita dapat tahu macam mana nak tambah baik. Sebab tu kalau tanya saya, kalau orang tanya komplain, saya akan tanya satu soalan dia kata. Saya akan tanya lah lepas dia cerita. Okey, bagi saya komplain tak ada masalah. Soalan saya, berapa lama you selesaikan komplain tersebut? Itulah responsif. Kan? Yang Toyota buat. Orang gelakkan satu dunia gelakkan Toyota. Saya tak tahu kenapa orang satu dunia gelakkan. Mungkin orang yang bacakan magazine tu, kalau orang macam saya, mungkin kita faham. Mungkin ada orang yang tak biasa baca masalah bisnesnya magazine, mungkin dia tak faham. Kat sini nak beritahu, memang tagline dia beritahu ada berapa puluh ribu Toyota dapat complaints. So orang mula katalah Toyota, jangan beli kereta Toyota tak bagus dan sebagainya. Okey, you tak baca habis. Memanglah kita katalah 900,000 komplain. Tetapi 99% ataupun 99% setiap aduan dan komplain tu selesai pada tempoh yang ditetapkan. Itu responsif. Apa akan jadi? Zero komplain. You buat apa-apa tak ada orang komplain. Jadi kalau lepas ni, kalau orang komplain kita anggap macam orang bagi hadiah je kita. Sekurang-kurangnya ada orang sayang kita. Macam mak ayah kita. Kan? Bila saya dah besar-besar ni, baru saya rindu kena marah dengan mak, kena marah dengan abah. Kalau yang masih ada mak ayah. Kalau yang tak ada mak ayah lagi, macam mana rasa dia? Kita akan menyesal seumur hidup. Masih kecil kita dimarahi, ditegur oleh mak ayah. Dan kita akan menghargai bila saat-saat kita masih hidup ni. Jadi sama juga dengan bila kita dalam organisasi ni, bila kita terdapat komplain, it's something like tidak ada istimewanya. Itu maksudnya, saya selalu menggunakan perkataan tu. Tidak ada keistimewaan pada sesuatu bila kita tidak dapat komplain. Okey, komplain tu bila kita jangan bawa dalam bahasa negatif. Dengan ada komplain itulah kita boleh tambah baik dan kita sedar kat mana kelemahan kita. Dan kita sedar ada orang sayang kat kita. Kita akan sedar bahawa ada orang yang prihatin kat kita. Sebab tu kalau saya jadi auditor, saya akan jawab soalan ni yang paling senang saya nak kantoikan ke orang. Okey, ada banyak dapat komplain? Tak ada. Tak ada, habis lah. Saya anggap memang markah untuk kalau you perasan dalam pengurusan ada words keperhatian. Keperhatian tu maksud dia inilah responsif. Kalau tak ada komplain, kosonglah. Tak ada keperhatian. Jadi ramai orang tidak melihat pada tu kan. Pernah saya sebut, tak adalah saya bangga dengan Toyota sebab ini case tadi yang saya tahu. Toyota bagi cash RM2. Nampak kecil RM2. You bagi idea je dekat kaunter bagi cash RM2. Tak cakap banyak. Kita awardkan idea terbaik mingguan, idea terbaik bulanan, idea terbaik tahunan. Mungkin tahunan tu bagi satu rumah banglo. Idea je. Tapi idea tu one of the component of complaint. Orang yang bagi idea tu bukan sogok bagi idea. Terima kasih Fazli yang handsome. Tak ada apa-apa kesan. Kan saya cakap benda luaran. Tidak ada apa-apa kesan pun. Kau beli baju kat mana, cantik lah.
Kan baru ni macam bentang bajet dekat Menteri Kewangan. Kan 90% komen dekat social media semua kata baju Melayu dia cantik. Oh nak pakai baju Melayu tu untuk raya dan sebagainya. Okey, saya akan selalu fikir tau. Okey. Kalau orang negara luar nak nampak kelemahan Malaysia ni senang je. Kan? Because of our complaint on that luaran. Jadi benda yang kat dalaman tu tak nampak. Orang nampak dia botol air dia dengan jam G-Shock dia. Tapi benda-benda lain orang tak nampak. Okey, yang tu yang saya kata macam nak menjadi seorang yang bukan expert lah. InsyaAllah nanti sampai expert. Tapi nak beritahu bahawa seseorang yang betul-betul tahu minat dan passion pasal operation, dia tidak terhad hanya melihat pada benda aspek luaran sahaja. Jadi kalau macam saya melihat kepada knowledge. Knowledge maknanya dekat pembentangan bajet tu dalam kepala saya dah tahu dah bajet 2019 tu macam mana. Saya memang spend hari tu, hari Jumaat itu memang saya spend masa untuk benda ni. Jadi saya tengok dalam strategi ada macam-macam. Nak nampakkan leadership, nak nampakkan differentiate, nak nampakkan responsif. Jadi saya nampak ada bajet yang tidak responsif. Ada yang bajet yang tidak menampakkan leader. Ada bajet yang tak nampakkan different. Jadi tapi bila tengok komen-komen tu just tu, kita pun tak nak komen sebab tak nak tunjuk pandai. Kalau kita komen pun orang tak faham. Jadi tapi melihat pada komen-komen tu mungkinlah nampakkan orang Malaysia ni banyak santai lah. Jadi orang tak kritis. Sama dengan pagi saya tempat kerja, bila saya keluarkan satu isu semua kata Fazli beratlah pagi ni nak fikir. Jadi tak apalah macam saya sebutkan pagi tadi kan, bila kita nak cari orang yang boleh bertindak balas dengan kita ataupun bertindak dengan kita, kalau orang bagi krik-krik kita tak perlu follow up dah. Cukuplah. Kan? Jadi kita jangan jadi lemah macam orang lain. Jadi kalau dia tak sahut apa yang kita beri, cukuplah. Jadi kita teruskan yang lain. Okay. Competing on differentiation. Ni unique can go beyond both the physical characteristic and service attribute. Okay, saya suka perkataan ni sebab kalau tak ada perkataan service, okay, dia direct, dia hanya ceritakan pasal karakteristik ataupun pasal produk saja. Contohlah uniqueness ni produk atau item. So kalau kita tengok physical pada karakteristik, ya, dia secara orang akan pandang benda tu bagus. Tapi service, pernah saya sebut itu, tak tahulah dalam kelas ni ke saya sebut. Saya beritahu dengan kawan saya, dia kata, you nak jual buku untuk apa? Yang tulis buku dan jual untuk apa? Dia nak tulis buku dan dia nak jual buku. Sebab nak dapatkan profit, sebab saya nak jadi freelance penulis. Boleh, tak ada masalah. Ramai orang penulis kat luar sana menjadikan income dia, pendapatan dia hanya pada menulis. Okey, bila you nak menulis, you nak melihat pada kuantiti atau kualiti. Kan saya kata dalam kehidupan ni kena bincang kualiti dan kuantiti. Kena dapatkan kedua-duanya. Kalau nak dapat kedua-dua ni, kena menjadi seorang yang bersederhana. Bersederhana. Okay. Tapi kalau hari ini anda rasa anda nak shift, kan saya ada perubahan. Kita selalu melihat pada shift dan penambahbaikan. Yang perubahan saya masukkan adalah shift. Maksudnya shift ni kita fleksi, kejap ke depan belakang kita boleh bergerak. Tapi kali ni aku betul-betul nak dapat duit banyak. Okay. So kalau kau nak jual buku, kau boleh bagi isi ke tak? Oh, isi tak boleh bagi. Isi tak boleh bagi. Jadi apa yang boleh bagi? Yang boleh bagi sekarang ni physical tu. Saya kata physical karakteristik. Yang boleh bagi cover lah. Okay. Jadi penting tak cover? Cover tak penting. Ada orang cakap don't judge book cover. Itu yang kau silap. Dalam operation ada physical karakteristik. Kau kena buat cover buku. Walaupun isi tak ada lagi. Tak apa, buat je. Apa physical karakteristik by user? Harga, betul? Harga. Apa lagi physical karakteristik customer? Dia nak diskaun, dia nak reward, dia nak hadiah. Good. Dia dapat. Dia tahu dah kalau nak jual benda physically, customer akan suka benda yang menarik, akan suka yang cantik, nak harga yang murah, nak ada diskaun. Okay? Tapi tu sebelah tu, service attribute. Apa yang kau nak bagi service attribute tu? Kan, service. Okay. Kau kena createkan service tu. Service apa kalau beli buku online? Postage. Kan? Free postage service dia. Ataupun give information, bagi tips macam mana nak jaga buku dan sebagainya. Okay. Jadi, dia buat pre-order. Yelah isi tak ada. Kan ini problem statement tadi, isi tak ada. Dia buat cover elok, cover cantik. Yang memang orang tengok cover pun akan terpikat dengan cover tu. Dan orang mula dah berfikir untuk nak beli. Dan you pun tahu harga, macam mana harga strategi yang baik
lagu dengan idealnya buku tu. Okay. Kemudian you tahu orang Malaysia suka dengan diskaun dengan free gift. Dan you tahu macam mana nak buat. Dan you buat servis. Maksudnya servis tu, you kata buku tu akan sampai bulan 2. Buku tu akan sampai pada bulan 2 dan semua free postage free. So you sediakan satu macam website ke untuk any communication punya part. Okay. You tambahkan lagi janji bulan 2, bulan 1 siap. That dia kata benda senang je. Benda cheaper. Nak menjadi seorang leader tadi cheaper je. Senang je nak tackle manusia. Kita kata bulan 2 tapi bulan 1 kita fulfill. Berapa ramai orang yang cuba bermain kos menjadi leader. Janji bulan 2, bulan 4 baru sampai. And kita bersungguh-sungguh nak kejar bulan 2. Akhirnya you dapat keluarkan physical karakteristik yang bagus tapi service down. Sebab tu kalau dalam dunia sekarang ni, ini pandangan saya lah dalam operation, walaupun produk physically tu dia tak terlalu gah tetapi dia bersesuaian, kena gaya servis yang bagus, dia akan jadi bagus. Banyak produk actually dia biasa je tetapi because of servis dia bagus, dia akan dapat kualiti. Kan saya cakap tadi, hidup kita ni kena balance kuantiti dan kualiti. You buat physical karakteristik, kuantiti pergi tinggi. Tapi macam mana dengan servis? Macam mana dengan kualiti? Kualiti pun kena tinggi. Jadi kat sini kita fikir, kalau kita duduk selalu dalam keadaan bersederhana, dan kita akan selalu fikir macam mana aku nak jadi tambah baik lagi aku punya physical karakteristik. Macam mana aku akan fikir aku akan meningkatkan servis. Yang tu maksud saya. Kalau you betul-betul faham, supaya duduk kat tengah-tengah, nak menjadi seorang yang bersederhana, orang yang bersederhana akan selalu fikir macam mana aku nak menghasilkan produk yang lebih baik. Sebab dia bersederhana. Dan dia akan duduk, dia akan fikir macam mana akan nak buat kualiti yang lebih baik. Kalau kita duduk kat bawah, kita akan fikir, tak apa, aku kat bawah ni, aku satu hari nanti aku cita-cita aku nak jadi, nak buat produk yang sangat bagus. Lepas tu aku akan cuba juga akan meningkat kualiti. Boleh. Tapi you pun dah faham kan produk life cycle macam mana siapa ni duduk kat bahagian pengenalan tu sebelum sampai kat grow. Okay, walaupun you memang kita tahu mereka yang bagus untuk karakteristik produk, tapi because of service you tak berkualiti, apa pun tak ada. Sebab tu kalau tanya saya, kenapa orang tua selalu cakap dengan kita, sometimes suruh kita bertenang, kita suruh kita relax, fikir masak-masak, sometimes you just to moderate, that you know that bila you duduk kat tengah-tengah, you tahu macam mana nak pergi, tu yang katalah. Sebab tu kalau orang bincang dalam dunia pun, dalam geografi pun, kenapa orang kata Malaysia strategik? Sebab Malaysia duduk kat bumi kat tengah-tengah sekali. So bila duduk kat tengah-tengah, dia tahu apa nak buat. Sebenarnya Malaysia tahu apa nak buat dengan lokasi yang strategik sepatutnya. Alright. Uniqueness and can go beyond both the physical characteristic and service attribute, encompass everything that impact customer perception of value. Ni kena baca sekali ni. Customer perception of value. Jangan baca customer perception. Kena baca customer perception of value. Memang kita kata, okay, ni benda ni bagus. Persepsi customer memang suka benda ni. Tapi you tinggal satu, iaitu ni nilai. Biarlah orang melihat kepada persepsi tentang sesuatu servis atau produk tu yang impact dia sehingga memberi satu nilai. Dan nilai ni ada dua nilai yang you kena faham. Ada dua nilai yang kena faham, iaitu nilai kewangan dan nilai bukan kewangan. Nilai bukan kewangan. Jadi sebab tu ada benda-benda yang macam-macam. Ada orang beli buku sebab dia suka simpan kad rak buku. Okey, betul? Memang ramai orang beli buku simpan kad rak buku. So apa dia punya rasa dalaman dia simpan kad buku? Adakah nak tunjukkan orang yang baru bila sampai rumah dia nampak bijak orang rumah-rumah ni sebab dia banyak buku kad rak? Ataupun sekadar nak tunjukkan dia ada kepuasan bila dia ada satu koleksi buku, dia ada koleksi tu, dia rasa dia puas. Ada yang rasa macam ni good investment. Suatu masa nanti kalau aku tak baca buku ni tak apa. Nanti orang-orang yang selepas-lepas aku akan baca buku. Jadi setiap orang mempunyai persepsi, nilai persepsi yang berbeza-beza. And ada orang sayang. Ada orang nilai tu rapuh. Contoh aja. Ada orang kalau beli sesuatu pun dia kata aku betul-betul aku suka barang ni, aku pasti barang ni aku sayang sampai bila-bila. So dia ada value. Ni kenapa beli barang ni? Entahlah, sebab murah. Tu aku beli dua. Bila nak pakai? Entahlah, nanti bila aku nak pakai, aku pakai. So, persepsi dia untung beli dua. Tapi nilai tu rapuh. Tu yang nak katakan, macam mana kalau the best persuade, kita nak persuade orang beli barang.
Selain daripada persepsi untuk kata produk tu bagus, murah dan sebagainya, you kena main satu benda namanya value. Ni ramai orang tertinggal lah. Dalam marketing kita panggil dia dah sampai level yang tinggi lah. Sampai sentuh pasal value adalah level yang tinggi. Tapi kalau tanya saya dalam operation, memang kita akan discuss of value. So kalau saya nak beli produk atau material, saya akan tanya, okay, this part price okay, material okay, part of value macam mana? Kan? Contohlah orang beli kereta nak tengok market value, orang beli rumah nak tengok market value, orang beli emas nak tengok market value. So benda-benda tu ada susut nilai dia, ada nilai dia. Jadi orang akan tengok market value, nak tengok semasa. Kalau tengok potential value masa depan. Jadi everything tu akan benda. Sebab tu kadang-kadang sekarang ni orang mudah nak buat marketing, contohnya jual emas. Jom beli emas sebab dia akan dia akan persuade lah, ikut persepsi customer lah, persuade tu ibarat macam memujuk lah. Memujuk dengan ada value. Sebab dia kata emas ni boleh simpan dan dia akan jual pada ke depan dengan ada harga. Contoh orang jual rumah macam tu juga. Orang jual insurans macam tu juga. Sebab ada nilai value. Mungkin kita gelak orang jual rumah, orang jual tanah, orang jual emas. Yang you tak boleh gelak, itulah pekerjaan yang sustain sampai sekarang. Biarlah pandemik ke apa ke, servis itu sebab ada nilai value. Walaupun kita pandang rendah orang jual insurans, orang pandang rendah orang jual. Tapi orang pandang rendah jualan kereta tak apa. Orang marah pula kata, oh betul-betul aku jual kereta. Tak, bagi saya sebab because of kereta ada nilai value yang turun. Jadi mungkin dia kena pakai short term, telefon, short term. Dia tak perlu ada value. Dia something lain. Nak katakan perception ni kita kena buat strategi lain. Sebab kita kata value tu fragile. Kita tak boleh main value sebab telefon harga akan turun. Beli kereta harga akan turun. Jadi kita kena ada satu benda yang nak dapat beri impact kepada customer perception. Iaitu contohnya innovation. Apa lagi? Teknologi. Trend sekarang. Okay, budak-budak muda sekarang pakai benda tu. Jadi kita kena gunakan trend, teknologi, innovation. Kan? Orang tak sebut value. Orang tak sebut value. Jadi bila cerita pasal impact customer perception of value ni pun saya lupa nak cakap. Dia depends on the product juga. Okay. Ni macam-macam lah. Safe skin glove, leading edge product. Kan glove. Glove kita tahu sarung tangan. Okay, mungkin kita rasa sarung tangan tu sedap, mudah nak dibasuh, basuh cepat kering, kan? Kualiti dia bagus, tak berat, skin kita tak gatal dan sebagainya. Tapi dia dengan menambah, contohlah menambah satu produk lah. Glove banyak kan. Cuma glove ni je ada dekat tagging dia ke, dekat mana-mana slogan ke, ataupun dekat tag price dia tulis safe skin glove. Oh, ni skin ni bagus tau. Dia dah mula dah rasa macam itu contoh paling mudah lah daripada oh ini letak macam-macam lah. Sebab tu kadang-kadang orang bila letak produk ni, dia kena walaupun nama produk dia biasa tapi dia akan nampakkan produk tu bagus. Produk tu bagus. Saya selalu discuss dengan kawan-kawan saya. Pergi kedai-kedai tengok produk ni. Dia cakap ni salah ni. Dia nak tackle customer tak dapat. Kenapa? Kalau produk ni chemicals. So kalau produk chemical ni dia kena beritahu dekat labeling supaya benda ni selamat. Kena ada, kena sebab customer memang practical, memang kita apa? Particular dengan in term of benda-benda chemical ni, pedihkan mata. Tapi once you cakap benda tu selamat, so benda tu akan dapat satu impact. Oh, contohlah kan. Walt Disney Magic Kingdom experience difference. Okey, contohlah dia nak buat. Sampai sekarang pun orang pergi Walt Disney, kan, orang pergi Walt Disney, kan. Kalau kat Malaysia ni kita pergi Kidzania, contohnya Kidzania. So kadang-kadang kenapa orang nak pergi Kidzania? Kenapa nak pergi Walt Disney? Kan? Saya rasa benda tu adalah perceptions. Perception ni bestnya tengok kat TV ada banyak Disney, kita pun nak pergi dekat Disney. Kan? Berapa orang ramai yang kecewa pergi dekat Disney. Sampai kat sana bila masuk tak dapat nilai yang sepatutnya yang dia rasa. Tu yang maksudnya masalah orang kata tak apalah jadi kita dapat duit dah. Memanglah dapat duit tapi repeating nak dapat customer loyalty, kesetiaan customer macam mana? Mouth to mouth punya information communication macam mana? Hard Rock Cafe, dining experience. Kan? Kenapa walaupun nampak macam ustaz dah. Orang kata saya macam ustaz. Nampak kau ustaz tapi saya pergi ke Hard Rock Cafe. Okay, kalau you all dah biasa pergi ke Hard Rock Cafe, you tahu macam mana you rasa the emotion feeling of value tu duduk kat situ. Walaupun kita duduk situ minum kopi dan sebagainya.
Sebab tu kalau yang bukanlah saya nak tunjuk yang saya ni pergi Hard Rock Cafe, tak, tapi because of kita nak pergi satu tempat dan kita nak rasa the feeling of tu. Jangan lepas ni ramai pula pergi Hard Rock Cafe kan, tapi nak tunjukkan bahawa ada dining experience yang dapat lah. Dia kualiti. Ramai orang kata Hard Rock Cafe ni adalah benda yang berkaitan dengan music rock. It's not. Dia adalah satu music rock yang berkualiti, dan bila orang duduk kat sana ada rasa relax tapi telinga sedap mendengar. Telinga ni sedap mendengar, merasa bendanya. Bukan music rock yang dia music rock je lah, tapi rock ganas macam mana pun duduk kat Hard Rock Cafe dia ada relax. Tu maksud saya. Itu yang dia punya genetik yang dia jaga dekat Hard Rock Cafe lah. Bukanlah saya kata saya tak suka rock. Tak. Rock berat pun dekat Hard Rock Cafe, walaupun muzik tu berat, duduk kat sana kita jadi relax. Tu dia punya tema dia lah. Okay, experience differentiations. Okay, engage customer with the product through the imaginative, use the 5 sense. Maksudnya gunakan semua panca indera yang ada. So the customer experience the product. So macam mana nak cakap bila sebut experience ni luas untuk cerita. Okay, ada yang tak ada no experience, ada yang baru mencuba satu experience, ada yang sebagainya. Kita ambil contoh kasut lah. Budak-budak muda suka kasut apa katalah kasut sukan, kasut esik. Okay, saya memang betul-betul orang yang mengguna kasut esik lah. Sebab saya ada slip disc, saya ada sakit tulang. Jadi orang sakit tulang belakang ni kasut yang paling bagus nak pakai adalah esik. So saya diri 10 jam ke 8 jam, okey, tak ada masalah. Okey, jadi bila orang tengok kasut esik, orang akan tengok dari segi customer experience. Aku pakai kasut esik tapi tak best lah. Kenapa tak best? Gila, dia tak kuat mana lah. Kita dah biasa pakai kasut esik, kita tahu yang benda tu. Saya kata tadi, saya selalu pakai esik. Ada experience. Sebab dia kata macam tu, dia orang lupa. Dia bukan saya contohnya. Kalau saya tahu semua all the variants of kasut esik. Jadi saya tahu kasut memanglah dia pakai kasut yang RM200, RM190. Bezalah yang saya pakai RM800. Mahalnya RM800. Bukan saya suka-suka pergi RM800, ada value. So kalau saya pakai kasut RM800 ni tahan setahun. Memang saya pakai kasut setahun je. Okay, setahun ni, jadi at least kesihatan saya meningkat. Saya tak adalah pergi hospital. Kalau tidak pergi sekali hospital, berapa puluh ribu saya kena bayar duit operation untuk safety saya. Jadi saya baik pakai kasut RM800, jadi kesihatan saya makin sihat. Value dan kualiti saya akan dapat. Tapi bagi orang, dia melihat, jenama esik tak bagus. Sebab dia beli yang murah. Bila you pakai yang murah, you dapat spek yang murah, lepas tu you ambil pukul rata semua. Faham tak maksud saya? Kadang-kadang orang nak pukul ni, kalau beli produk ni, kita jual produk of course ada variance. Ada yang murah, ada yang mahal. Ikut bajet. Orang pakai telefon Samsung, ikut bajet. Ada bajet yang murah, ada bajet yang mahal. Bila pakai Samsung yang spek paling rendah, lepas tu kata Samsung tak bagus, aku pakai tak best. Engkau pakai spek mana tu? Kau pakai spek rendah. Kalau kau pakai high spek, benda tu tak berlaku. Jadi kita takkan nak cakap macam customer macam tu. Kita macam mana nak, faham tak saya? Macam mana kita nak yakinkan kat dia bahawa kalau macam telefon tadi, Samsung ni okey. Tapi cuma nak beritahu bahawa jadi nak kena terang. Itu yang perkataan true imaginative tu. Macam mana you nak berimajinasi, nak berhadapan dengan customer. Semua benda tu 5 sense. You kena gunakan semua panca indera. Mata, telinga, hati, semua kena guna untuk yakinkan customer, sebab experience tu mahal. Experience tu mahal. Okey, jumpa dengan makcik-makcik dan sebagainya, kan. Sebab tu bila you nak jual satu produk kat sini, biasalah kalau tanya saya, kadang saya suka juga kadang-kadang pergi kat kedai handphone tu tak beli lah, tapi suka tengok cara orang persuade marketingnya. Jadi kat situ saya belajar lah. Kadang-kadang dia bagus. Maksud bagus dia ni, cara dia punya communication dia sangat bagus. Dia tahu macam mana nak tackle, macam mana kan. Saya kurang gemar ramai kata, "Bos, beli telefon, you budget berapa?" Kan? Terus buka bajet. Alamak, kat sini kita nampak lah. Nampak sangat penjualnya tak ada imaginative yang bagus lah. Dia terus tanya attack bajet dia kan. Jadi dia tak pandai tackle customer. Kan. Kalau dia kata, "Bos, sini kita ada model baru." Oh, model baru. Ni baru sampai tadi. You boleh pegang, you try. Mari saya tunjukkan you. Best dia. Ambil gambar banyak sharp, memang cantik. You boleh storage apa semua. Okay, ini you boleh aim tau. This mobile phone sebagai you punya cita-cita. Nanti kalau you kumpul duit, nanti you beli handphone ni. Tak apa, hari ni saya bagi you try pakai, ambil gambar tengok.
Jadi dia akan rasa okey, sedap pula kamera. Itu yang nak beritahu bahawa bila kita dah mencuba sesuatu, keinginan kita membuat-buat. Tak tunggu lama, tak payah nak simpan duit, keluar je kat pintu tu fikir 2-3 kali. Tak beli kan rugi. Itu yang nak kata macam mana nak bagi customer dapat experience tu. Kan saya tengok orang jual salesman kereta macam mana kan. Tanya minat tak kereta dengan cara push yang tak betul. Kan? Dia benda-benda macam handphone, benda-benda macam kereta, orang tu kena feel dulu. Dapat dulu. Okay, kita test drive. Bos, hari ni you sangat bertuah lah. Saya memang betul-betul nak keluar ni. Kalau you okay, you ikut saya. Kita sembang-sembang, you boleh drive ni kereta. Kan? Itulah benda-benda yang kita kena belajar lah. Mungkin orang nampak benda tu macam kecil, tapi ada certain thing memang experience tu memang so important. Kalau you tengok strategi, minta maaf saya sebut benda ni mungkin sensitif. Kalau tengok orang yang jual karpet, bangla yang jual karpet, apa lagi yang jual, dia akan mula kata tak apa, you ambil dulu, bayar ke dia, tak apa, you pakai dulu. Okey, yang tu konsep dia pakai lah, pakai sedap lah nak bayar problem lah. Tapi business is deal dah, business dah deal dah dengan pakai dan sebagainya. Ada banyak yang macam memang banyak benda lah, banyak benda yang consider yang macam nak nampakkan friendly, macam orang buka kedai makan. Orang tak tahu yang buka kedai makan dia tak pasang, buka meja kursi kat belakang. So bila kursi kat belakang kita tahu oh ni pot untuk orang makan. Dia bukan pot orang makan. Bila you ada kursi table kat belakang, you akan tahu ada customer yang akan ambil makanan, akan try makanan tu kat situ. Okey, memang kursi dan meja tu tempat duduk untuk makan, tapi dengan ada kursi dan meja tu akan membawa perspektif customer untuk mencuba makanan. Kan banyak orang makan, saya sendiri pun makan dulu baru bayar. Kan mana ada orang kalau makan tak sedap pun dia tak bayar. Kan dia consider tak datang lagi je. Jadi banyak benda yang kita boleh apply dalam kehidupan kita dalam benda-benda ni. Theme park use sight, sound, smell and participation, movie, theater use sight, sound, movie, seat smell, semua macam-macam. Kan kalau tanya saya kan TV yang tak masuk akal dah TV sekarang ni. Kalau you faham TV yang kita tahu flat screen, inch besar, 50 inch besar dan sebagainya. Orang kata gambar cantik apa semua. Tahu tak TV dah main strategi apa dah? Kan? Sekarang dia main color pula. Kan? Jadi sekarang ni bila semua sama, TV tu bingkai je warna putih. TV tu warna putih tahu. Daripada warna hitam jadi warna putih. Oh dia kata eksklusif. Eksklusif apa? Cuma tukar color je. Kita tengok TV, sekarang color TV tu dalam TV. Sekarang ni kalau katalah saya gelapkan rumah saya tengok TV, belakang TV tu ada color. Maksudnya kalau kita tengok cerita perang tu ikut mosi, dia ikut color screen. Kalau warna kuning, kuning lah color. Jadi color tu tembak dinding. Saya kata, oh okey, orang dah mula fikir yang benda-benda yang outside dah. Fikir tak logik. Saya nak beli TV, bukan nak tengok cahaya lampu belakang TV. Tapi sekarang pun TV pun orang tengok cahaya belakang TV. Maksudnya TV tu tembak kali dinding. So kalau dalam gelap kita nampak macam tengok kat wayang. Kalau you perasan kat tepi tu ada lampu. Oh jadi dia dah jadi macam tu. Kita fikir-fikir balik, okay, dia pun dah buat customer survey kan. Dah buat market survey. Apa lagi orang nak. So dia compete each other untuk buat innovation. Kan saya sebut kan. Innovation kena cepat, teknologi kena cepat. Sebab business ni dia bukan value. Kalau kata value, belilah 20 inci ke 50 inci ke apa inci-inci pun TV akan cepat rosak. Sekarang TV memang cepat rosak. Itu memang marketing strategi, itu memang consider kalau orang TV lambat rosak, orang tak beli lagi. So TV adalah benda yang repeat. 4 tahun, 4-5 tahun sekali orang tukar. Jadi dia bermain dengan set teknologi dengan innovation. Dulu selalu orang fikir benda telefon tahan lama. Tak ada sekarang ni. Orang tak tahan lama. Kita yang tak tahan lama. Bukan produk tu tak tahan lama. Manusia itu yang tak tahan lama. Tak tahan aku model baru. Tak sampai setahun pakai, dah tukar. Tu logik dia. Ni ada beberapa saya nak cerita dalam saya buka cerita Ni telefon dulu kata oh produk ni telefon ni berapa lama tahan. Orang tanya warranty berapa tahun. Kadang-kadang warranty tu 2 tahun, tak sampai 2 tahun kita yang tak tahan tukar. Okey. Yang ni ni you kena belajar. Saya ambil contoh untuk country namanya China. Ni case study bukan saya kata saya nak buat contoh kat China, tapi ni contoh kat China. Dulu China orang selalu kata produk made in China tak bagus. Tak bagus. Orang dulu cari produk China. Dulu cari juga. Sebab orang consider produk dia ada. Orang kata produk dia tak bagus. Sampai sekarang. Memang betul produk in China ada juga yang produk tak bagus. Beza dia apa? Daripada dulu sampai sekarang, siapa cari siapa?
Kita yang cari pada produk China. Walaupun dia tak bagus, ini kena belajar ni, kita kena fikir betul. Walaupun dia tak bagus, tetap orang akan cari dia juga. Kenapa? Sebab of price. Price murah. Walaupun produk you tahu produk dia tak berkualiti. Jadi, orang akan tetap demand tu kan ada. Jadi, cuba kita fikir. Benda dia tak bagus. Tapi dia ni murah. Tapi kita kena cari juga. Kan? Saya buat teka-teki dengan anak saya je tu lah. Dia jenuh fikir. Itu apa bak? Itu namanya China. Kenapa negara China? Yelah, you pun kalau cari orang murah, pergi kat Lazada Shopee. Betul? Kenapa? Harga murah. Siapa cari? Dia cari kita ke kita cari dia? Kita cari dia. Oh, betul lah China ni kita cari dia. Okay, dulu kita selalu gelakkan orang. Gelakkan China ni sebab populasi dia ramai. Education dia pun rendah. Sekarang, contoh universiti. Kenapa universiti cari orang yang alah tak payahlah ambil daripada pelajar China. Education rendah. Minta maaf saya sebut 2 kali nak ceritakan kes. Nak ambil daripada China. Jadi tak. You kata kenapa? Kenapa kita ambil pelajar China? Susah nanti belajar kat opsi dia tak faham lah. English tak tahu dah apa semua. Cuba kita tengok sekarang. Kenapa berebut semua universiti kat Malaysia cari pelajar daripada China? Siapa cari siapa sekarang? Itu yang saya nak beritahu bahawa ada benda yang kita kena belajar. Kadang-kadang kita tak perlu jadi kuat, kita tak perlu jadi terlalu hebat. Tapi satu masa orang akan cari kita juga. Itu maksud saya lah. Bukanlah kata kita nak jadi macam China, tapi kita kena boleh belajar. Masuk dia sekarang, walaupun seseorang itu tidak bagus, walaupun seseorang yang tidak berkualiti, tengok kawan-kawan kita walaupun dia lemah, walaupun tak ada berkualiti, tetapi dia ada sesuatu. Ada sesuatu yang orang ada permintaan dan ada orang hargai. Saya selalu belajar juga, saya selalu cerita dengan orang kawan ni. Engkau kalau kau cerita betul, cuba kau tengok China. China produk tak bagus, tapi orang cari juga. Bukan sikit-sikit barang, orang ambil banyak juga. Barang sampai defect, orang tak marah juga. Nampak tak? Kenapa so special orang China? Jadi manusia dia tengok kawan-kawan kita. Ada kawan-kawan kita yang tak bagus. Janganlah kita hentam dia. Setepek kita bagi. Dalam banyak-banyak dia yang tak bagus. So, ada benda yang bagus yang kita kena tahu. Tidak ada benda yang tak bagus dalam dunia yang kita katakan dia takkan jadi secara total yang tidak bagus. Itu yang kadang-kadang semua cuba fikir logik. Lama nak kena fikir. Kenapa China macam tu kan? Fikir. Sampai meletup juga lah beli fikir. Sebab benda ni bukan sekarang. Daripada zaman dulu lagi. Malaysia ni yang saya katakan tadi, Indonesia, China dan India antara negara yang datang ke Malaysia dari awal-awal lagi. Sebab dia berhijrah. Berhijrah bagi saya, kat situ saya panggil kehidupan. Kehidupan normal bagi mana-mana. Melarikan diri bila nak cari tempat yang selamat. Normal. Semua orang akan melarikan diri tempat yang selamat. Jadi kalau macam you pun, kalau hujan datang pun, semua berteduh kat mana-mana. Jadi adakah berteduh nak pilih tempat ni? Aku nak teduh kat mana? Aku nak teduh kat KCC. Agak-agak lah kot. Kan? 100 km aku nak teduh kat KCC. Depan tu bawah pokok, teduh bawah pokok. Jadi ketika itu, membuat keputusan untuk teruskan kehidupan. Kan? So restaurant use music, smell and open kitchen. Saya suka perkataan smell tu. Kalau tanya saya lah kan antara benda yang menyebabkan saya rasa kalau antara benda yang jarang lah dan benda yang kita selalu harapkan adalah kita nak kedai itu adalah berbau wangi. Lain sebenarnya kalau tanya saya. Dia ada perasaan yang lain. Kalau setakat kedai tu ada pasang muzik, okey. Subjektif kan, ada orang suka muzik tu, ada suka muzik ni. Kan? Kalau yang open kitchen, at least kita nampak dia jujur, mungkin nak nampak kebersihan. Biasalah kita nampak kitchen kebersihan, tapi kita tak bincangkan kewangian kedai. Kan? Kewangian kedai. Sampai minta maaf saya cerita selingan. Saya pernah tanya sahabat saya. Dia very simple lah. Saya tak ada maksud apa-apa, just to share lah. Sebab kebetulan smart. Saya tanya kawan saya, engkau biar betul engkau suka kat Minah tu. Aku nak tanya kau satu je, kenapa kau suka kat dia? Sebab dia wangi. Saya ingat sampai sekarang. Subjektif, sebab dia wangi. Okey. Saya memang jenis orang macam tu. Saya kalau dia cakap wangi dah, kita tak elaborate, kita tak discuss more lah. Saya bukan jenis orang yang kita panggil kepo kan. Jadi kalau dia kata dia decide nak pilih yang wangi. Okey, bila saya faham sebab ya macam operation lah macam ni. Nak tengokkan servis berkualiti because of music, smell. Smell itu on behalf kepada quality. Betulnya kalau dia nak cari isteri dia wangi, so bagi saya isteri yang berkualiti. Kan? Kalau tak adalah saya kata macam tu, tapi assumption lah we need to respect kawan-kawan kita punya keputusan. Tak adalah kita nak negatifkan dia. Kan? Okay. Kalau dah wangi tu bersih lah. Kalau dah bersih tu banyak lagi benda-benda lain lah. Alright. Competing on cost. Provide the maximum value to perceived by customer. Ini maksudnya we predict lah. Kita nak bagi sebanyak mungkin maximum value to perceived by customer. Kalau saya tambah sikit satu perkataan.
you meningkatkan nilai kepada customer without any extra cost. Macam mana nak meningkatkan maximum value pada customer tanpa melibatkan kos yang tinggi? Hanya tanya khabar, apa khabar, birthday you hari ni kan, terima kasih, saya wishkan supaya you bertambah rezeki, meningkat suksesnya. Wish birthday. Wish birthday. Kita boleh set komputer, memang boleh. Tapi kalau you pagi tu, you wish personally, the difference. Kan? Saya selalu pesan kat student saya. You all lah. Sorry, minta maaf. Saya selalu pesan kalau ada customer, kalau rasa benda tu tak ada confidential, minta dia punya tarikh lahir. Paling tidak kan, setahun sekali you akan ingat dia. Ketika hari jadi tu, you wish dia. Tak payah guna kad-kad apa semua tu tolak tepi. You ambil saja ucapan yang best. Ini ramai orang tak buat. Saya belajar one books from the marketing books. Very simple books. So dia buat benda yang simple je. Bagi saya boleh ambil. Kan biasa customer kan kalau dia beli produk dia ambil gambar dengan kita. Dia ambil gambar kita. Saya beli handphone, dia ambil gambar dengan saya. Saya rasa okay, biasalah normal lah ambil gambar tu biasalah. Kadang-kadang kata bos ambil gambar, kita ada cabutan bertuah, kalau gambar you terbaik kita akan bagi hadiah. Itu normal, dia punya marketing strategi tu dah biasa dah. Okey, jadi dia ambil gambar saya kan. Setahun kemudian, kan setahun lah, tak sampai setahun buat birthday saya. Dia wish, hello bos, apa khabar? Sihat. So saya tahu hari ni you birthday kan? Dia kata wish lah, wish birthday, semoga you sekian. Bos, saya share you punya gambar dengan I dulu. I sama rindu, I rindu sama you lah, lama tak jumpa. You next time you datang kedai, saya bagi cuci punya handphone kasih cantik. Kan, you punya birthday, kawannya birthday memang kasih kena raih lah. Kawan tu Chinese lah. Saya kata, uish, touching betul lah dia punya. And kaya lah, saya personally, pandai betul dia pikat. Wish birthday is something like dia entertain saya seperti kawan. Kawan, dia main kawan lah. Kawan punya pasal you datang, saya servis you punya handphone, kasih free, kasih cantik. Mana semua free, kawan punya birthday. Okay, jadi sampai sekarang kata, lah kalau kita pergi ke LCC, kita pergi kedai handphone tu lah sebab because of I nak. Jadi itulah maksudnya. Walaupun sampai saya notify bahawa saya cakap, saya sebut nama dia 2-3 kali. Nantilah lepas pandemik ni kan kita pergilah ke LCC nanti repair tu lah. Padahal dia cakap sekali je lah. Tapi itu yang maksud saya in term of how to maximum value perceived by customer tapi tak melibatkan cost. Memanglah cost satu WhatsApp memang ada cost juga lah kan. Tapi cost-cost yang kita panggil sekarang hidden cost lah nama dia tu kan. Okay, ni ada beberapa contoh yang lain. Southwest Airlines, secondary airport, no frill service, perfect utilization of equipments, Walmart, small overhead and lain macam-macam lah kan. No bag, no bright light, no music, no door and no freezer. Saya merasakan no bag plastik no plastik, bag plastik. Saya pun tengok produk jugalah kan. Beli barang tak ada plastik. Something wrong somewhere jugalah. You kena fikirkanlah benda lain. Kan? Kita charge 20% satu plastik because you want to save bumi ni. Betul lah memang nak save bumi ni. Tapi bagi saya something like you nak charge 20% kan. Bukan something kita tak boleh bayar 20%. Tu duk fikir. Takkan kau 20% pun nak minta kita cover Sekejap saya nak ambil charger jap. Sorry okey. Takkan nak minta yang benda 20 sen. Okey, ini satu plastik 20 sen. Kan kita tak boleh bayar 20 sen tapi 20 sen pun kira je lah. That selalu fikir. Mana-mana company kena always think solution lah. Kalau tanya saya dekat overseas dia ada namanya kongsi plastik. For example, dia buat kempen ke kalau kat tepi tu mana-mana orang nak recycle plastik, dia ambil plastik tu. Okay, ni selalu saya cerita ke orang, mungkin orang kata kelakar. Kalau kita jual plastik dengan customer 20 sen, so saya lepas ni saya pergi kat shopping complex tu, kalau saya jual plastik dia kena beli saya 20 sen. Nampak kelakar tapi betapa friendlynya dapat. Contohlah kan, kita okey, plastik ni 20 sen satu plastik, tapi next time kalau you bawa plastik ni balik, bagi kita orang balik, kita pulangkan 20 sen. Biasa kita jumpa kat mana benda tu? Troli kan?
troli bayar 50 sen dan kita pulangkan balik troli tu dan kita dapat 50 sen balik. Sebab kita nak pastikan troli tu dijaga dengan baik. Tapi orang terlepas pandang kat plastik. Kan? Plastik kena bayar 20 sen tapi kita kata nanti kalau you datang balik, tak apa you pulangkan plastik ni kita bagi 20 sen balik. Kan? Saya tak nampak lagi kat Malaysia. Kalau you nampak, okey lah. Tapi saya tak nampak lagi mana-mana yang buat kat situ lah. Tapi I learn from the YouTube. Saya tengok ada satu tu kedai kat YouTube dia buat. Kalau nak cari balik tak jumpa lah YouTube tu. Ada from the books. I find that the idea lah. So dia tak ada nampak idea. Just to change our mind. Kita just need the money. Tapi kita tak reti nak how to tackle to return back. Macam tu lah contoh dia. Bagilah plastik dan sebagainya lah. So ambil konsep yang macam troli tu, kita apply untuk produk-produk lain lah. So dalam kehidupan ni kena banyak benda yang apply. And so kat sini nak beritahu pasal competing cost. Okay, yes, kita memang dapat kurangkan cost orang tak gunakan plastik. Tapi macam mana cost tu dapat return yang bagus. Return on investment daripada customer. So customer akan rasa, aku tak nak pergi kedai tu, plastik pun berkira. Dan plastik 20 sen, hilang satu customer. Oh, mana lagi sanggup? Hilang customer ke hilang 20 sen? Tu yang kadang-kadang betul nak selamatkan bumi. Tapi bagi saya, we have smart way. Ada macam-macam cara yang boleh selamatkan bumi. At the same time, kita tak hilang customer juga. Competing response. Okay, flexibility is matching market change. Saya ulang lagi sekali, kalau you faham masa minggu pertama you join kelas operation management, the way saya mengajar operation management ni, saya tak nak ajar macam you pekerja kilang. You bukan student engineering, you student management. Kalau you all depan saya ni student engineering, the way saya cakap lain bunyi dia. Sebab tu saya cakap banyak macam marketing, cerita pasal pengurusan, pasal perniagaan. Sebab kat di depan saya ni, you all ni duduk, you punya program ni duduk kat fakulti management dan ekonomi. Kalau you orang engineering, cerita saya lain. Sebab tu kadang-kadang bila you masuk kelas operation management, saya cuba blend all the subject lain lah, finance, ekonomi, marketing. Sebab because of I think I need to make it a package supaya belajar operation management tu relate dengan subjek-subjek lain. Okay? Flexibility is matching, kan saya sebutkan tadi kan. Flexibility is matching market change in design, innovation and volume. Kita selalu fikir innovation, market change, tapi lupa satu benda yang paling penting adalah flexibility. Kan? Reliability adalah kebolehpercayaan. Penerimaan is meeting a schedule, German machine industry. Okay. Quickness in design, production and delivery. Ini 4 perkara yang kita kena belajar ni. Combination, very good combination. Quickness in design, production, delivery. Sorry, 3 ayat. Quickness of design, production and delivery. So apa-apa saja yang you buat, you mementingkan dari segi apa-apa saja zaman teknologi sekarang ni, apa-apa you nak design, apa benda yang nak buat, you kena fikirkan pasal cepat. Sebab customer sangat, kalau saya boleh ranking kan, cepat nombor 1 lah. Cepat nombor 1, nombor 2 lah. Okay. Production. Okay. Cepat dia ada production. Sebab production maksudnya barang tu sendiri lah. So bila nak dapat barang tu okey ke tak, barang tu berkualiti tak. Satu ada lagi adalah delivery. Okay. Memang nampak delivery perhantaran. Quickness of design. Jadi dia kena semua mana quickness of design. So kalau contoh macam handphone, dia kena cepat lah. Model baru kena cepat, innovation kena cepat, production kena laju, delivery kena cepat. Contohnya lah kan, Johnson Electric, Pizza Hut. Ambil konsep macam Pizza Hut, apa yang kita boleh belajar kat Pizza Hut? Okay, dia gunakan nombor telefon dia tak tukar kan, minta maaf kalau tukar. Nombor telefon dia konsisten supaya orang dia takkan hilang customer, sebab customer daripada dulu sampai sekarang akan ingat nombor telefon dia. So semua orang akan ingat Pizza Hut. Okay, Pizza Hut memang cepat. Macam mana kita ingat Maggi, macam tu kita ingat pizza. Tapi dia kena kuat juga dengan design. Sebab tu kadang-kadang dia ada musim. Okey, minggu ni ada pedas, minggu ni lebih keju, minggu ni lebih apa. Jadi dia kena quick design. Makanan senang lah. Tapi kalau bukan makanan, macam mana nak tukar. Jadi quickness of design, sebab orang makan pizza, takkan hari-hari nak makan pizza. Tapi orang akan makan pizza sebab cepat. Kita nak makan, tapi lapar lah, nak cepat pizza. Dah baru minggu lepas nak pulang pizza. Memanglah minggu lepas kau makan pizza. Minggu ni ada perasa baru. Ada perasa baru. Okey, kita jalan-jalan nanti. Tapi malas lah nak pergi sana. Tak payah, kan ada delivery, kan ada boleh hantar. Itu menyebabkan orang akan terbayangkan pizza. Terbayangkan pizza. Sama lah kat rumah. Takkan kita nak order online Maggi kot. Kat rumah lah apa buka Maggi, sebab kita fikir dalam mental kita, dalam pemikiran kita Maggi cepat masak. Jadi tapi Maggi pun dah buat variation. Ada tom yum, ada ayam, ada kari. Dia kena quickness lah.
Tapi konsep Maggi dia, Maggi ni lain. Maggi ni lain lah. Jadi dia makanan segera kan. Kalau macam pizza tu dia kena quickness in design. Tapi dia tak payah buat benda yang pelik-pelik. Dia tak ada benda yang pelik-pelik sebab orang tahu nak beli kat pizza nak makan pizza. Nak cepat. Tapi sometimes kena ada flexibility tu lah. Johnson Electric. Ni contoh lain pula. Okay, OM. Contribute to strategy. Okay, cuba nampakkan ni example. Yang ni akan kita belajar untuk next. Okay, yang kat belah kiri tu 10 operation decision. Yang ini juga yang ada dalam you punya assignment tu. Downtime dengan value stream mapping. So ini semua kita faham. Yang apa saya tunjukkan depan ni memang ada yang berkaitan dengan kita punya downtime dengan value stream mapping. Okay. Alright. Saya sebut dulu produk ni. Dia ada produk, dia ada quality, dia ada proses, dia ada location. Proses lah secara umum location, kedudukan, tempat, layout, susunan, semua manusia, supply chain maksudnya nak buat sesuatu tu bahan mentah daripada material, nak ambil material dengan siapa, lepas tu nak deal barang murah sebab nak ambil cost, nak ambil bahan mentah. Sampailah membuat proses tu pecah kecil, pecah pukal apa semua tu, proses 1, proses 2, proses 3, proses 4 sampai jadi produk siap. Okay, kemudian sampai ke customer. Dan customer pula patah balik kat kita beli untuk serius nak beli produk kedua. Itu namanya supply chain lah. Inventory adalah simpanan. Okay, ramai orang kata inventory nampak benda kecil, tak penting. Barang sampai nak simpan kat mana, macam mana nak terus kekalkan kualiti dia. Walaupun kita nak cari barang mentah, okay, barang mentah ayam, tapi yang paling penting macam mana nak kekalkan kualiti ayam. Ramai orang fikir alah beli je ayam kat pasar, tapi ramai orang tak fikir kualiti ayam tu. Kalau beli kualiti ayam kat pasar, berapa lama dah ayam tu dalam peti ais? Kalau you pergi kat pasar, ayam tu baru rebus dia. Rebus pula apa? Kita kata baru disembelih pagi tu dan you beli ayam hari tu dan you masak hari tu. Harga sama, tapi kualiti itu tidak sama. Jadi sebab tu kadang-kadang tengok mak ayah kita sanggup pagi-pagi pergi pasar sebab dia nak anak dia makan benda yang berkualiti. Kita ni bangun tengah-tengah hari je, pergi Tesco je bah, senang. Tesco tu ayam beku entah 3 bulan, 4 bulan dalam peti ais. So kat situ benda sama. Harga ayam sama. Kan? Beza 2-3 kupang sikit je. Tapi kualiti dah tak sama. Okay, scheduling, penjualan. Jadi penjualan. Saya ingat lagi masa saya kecil, saya menangis. Orang kita panggil apa Saya panggil dia babu. Dia macam sing jual roti. So saya tahu petang 5.30 memang saya nak makan roti kaya. Saya suka makan roti kaya ketika tu. Jadi memang tunggu 5.30, pukul 5 suku dah ambil duit shilling, nak tunggu dia lalu depan tu bunyi loceng, nak jual roti. Dan saya rasa saya marah dengan dia. Masa kecil saya ingat lagi saya marah dia kata dia lambat. Sepatut 5.30 dia sampai tapi 5.45 dia sampai. So saya nampak is something like nampak saya customer kanak-kanak. Ni cerita betul saya masih ingat. Ingatan saya masih kuat lagi ketika tu. Ketika ini sampai sekarang ni. Dan disebabkan saya marah dia dan saya menangis, saya kata dengan dia lambat. Saya lapar, saya tak boleh makan. Besok dan seterusnya dia tak pernah lewat 5.30. Dan ini saya cerita kat ramai orang, saya cerita betapa kanak-kanak punya voice pun dia akan jaga. Itu contohlah. Dan saya rasa sampai sekarang ni walaupun dia mungkin dah tak ada, sampai sekarang saya masih ingat dia. Bila saya contoh cerita pasal masa, dia antara orang masa yang saya cerita. Walaupun dia hanya babu yang saya panggil dia babu, nama dia babu, consider dia menjual roti pakai basikal. Dan dia punya roti jual basikal tu sampai ke umur saya nak cecah 40 tahun saya masih ingat dia. Maintenance should be friendly lah. So maintenance ada kaitkan dengan semua juga proses, quality, location ni something like that lah. So how to make sure that something. Saya always think that kalau macam mesin photostat contoh je kan. Kita guna dia maksimum gunakan mesin photostat. Tapi bila kita rosak, selalu rosak. Ni kenapa mesin photostat ni tak boleh nak guna rosak. Rosak seminggu. So seminggu tak boleh guna. So you bayar bayar printer ni saya beli. So hanya pakai 3 minggu dalam sebulan sebab 1 minggu tu boleh pakai. Tu nampak kecil tapi bagi saya something kan. Banyak yang berlaku kat Malaysia, especially Malaysia lah. Saya pun tak tahu kenapa benda ni tak jadual. Orang di kedai makan tutup. Bos, kenapa tutup? Air tak ada. Air ni kenapa tutup? Elektrik tak ada. So nampak benda simple tapi bagi saya orang kata orang marah kerajaan air tak ada. Kalau personally saya pun marah sebenarnya. Orang tak bincang tapi kalau tanya saya kenapa ekonomi kita down sebab air tak ada. Exactly yes.
Yelah, kalau you fikirkan, kalau saya kerja kat Pro 2, 1 minit kalau stop line, kerugian 2,000. Itu kereta lah. Tapi kalau benda-benda lain pun sama juga. Kalau kedai restoran, kalau dia tak buka dalam tempoh 1 jam, berapa kerugian dia? Kan? 1 jam pula tak ada air waktu peak, pukul 12 tengah hari, pukul 1. So berapa kerugian dia? Jadi kalau kita we calculate all the things, so dia memang cost yang tinggi. Sebab tu kalau tanya saya, maintenance juga dalam operation memang kita akan measure. Okey, contohlah kan, saya dah beli kereta berapa kali, bukan sebabkan saya banyak duit, tak, sampai cukup masa kena tukar kereta, dah kita guna dah, kita lenjan kereta tu kan. Jadi kalau kata saya terus pakai kereta tu, maintenance makin tinggi. Jadi bila sekarang ni dah usia saya dekat 40 ni, bila saya beli kereta saya akan fikir saya nak more on service. Jadi saya belilah kereta Mazda. So kereta Mazda kalau you orang nak tahu 6 tahun servis percuma. Saya pergi je kat Mazda, tukar minyak hitam ke apa semua free. Jadi saya servis kereta free, tak payah fikir, minyak hitam pun tak payah beli. Jadi biarlah orang kata beli kereta Mazda ni kereta kayangan, tak apa. Sebab you tak main matematik, saya dah kira dah. Sebab saya dah pakai kereta brand lain dah. Pergi servis kereta 700, 600, 800, dah tak larat dah, kena tiar lah, kena tipu lah. Macam-macam dah macam-macam dah jumpa. Kena mainan masa lah, ni tak boleh repair lah, warranty habis lah, apa semua. Dah cukup dah dapat semua pusingan dah, macam-macam dapat. Jadi kita dah tak larat dah. Jadi kita nak dapatkan servis yang sangat bagus. So I'm decide to buy kereta in Mazda. Okay, that part saya tak pening kepala sebab servis percuma. Saya dah tak pening dah. Jadi yes, mungkin produk tu biasa sama je dengan Toyota lebih kurang ataupun tak bagus macam Toyota dengan Honda, tapi the most important thing dengan age saya sekarang tu, servis tu biar kena valuable lah. Contohnya. So bila tengok strategi 10 operation decision tu, so bila tengok strategi, so kita akan tengok innovation, broad of product line, after sales service. Ni saya baca lah untuk kita faham betapa pentingnya innovation design. Bukan itu saja, broad product line, after sales service, experience, okay, cost leadership. Okay, nanti boleh Google lah, nanti tengok macam mana. You Google je Hard Rock Cafe, tengok macam mana yang apa dia katakan experience. Tengok after sales, apa dia buat. Ini contoh lah. Kalau tanya saya, kita kena buat Malaysia ni, kena buat exactly macam ni. Nanti nak buat final project ke, nanti degree project ke, nak buat master, nanti buat research macam ni. So dalam marketing, dalam operation strategi, macam mana yang customer puas in terms of product design. So kita ada local product yang buat macam ni. Kita kena fikir kan, kita asyik fikir case study luar negara je. Kat Malaysia pun ada good product yang macam ni sebenarnya. So fikirlah cost leadership yang kita dah bincang tadi. Differentiate kita dah bincang, cost leadership kita dah bincang, low overhead, effective capacity use, inventory management, response. So ingat bila-bila differentiate, cost leadership dengan respond. Okay. So tadi kita belajar juga differentiate better, respond kena cepat, cost leadership cheaper. And tak guna kalau jadi leader kalau tak boleh nak fikirkan cost effective. Okay. Issue in operation strategy, resources view. Okay. Ni biasalah. Bahan-bahan atau sumber-sumber, value change analysis, proses. Sebenarnya kita kena faham juga kalau proses, value chain ni macam kita sebutkan tadi, faster, lambat. Proses yang akan jadi panjang, makin lambat. So kita akan buat, yelah, masa everything. So masa pun akan meningkatkan cost. Jadi quarter 5 process model. Yang ini adalah kalau you faham, nanti kita akan cover kot. You pun dah belajar dalam paper pengurusan. Maksudnya dalam kompetitif kita ada 5 cost model. Michael Porter. Operating in system with many external factors. So kita kena fikir juga aspek-aspek eksternal dan constant change. Perubahan yang bila kita melakukan perubahan tu dia akan sustain. Yalah, bila kita buat perubahan tak nak asyik berubah. Jadi bila kita berubah, kita akan mencapai satu stage yang constant, yang stagnant ataupun yang sustainable. Product life cycle, this is a part of the product life cycle. So this is a quite common, semua orang dah belajar. Banyak, saya ingat saya belajar tingkatan 4. Saya belajar tingkatan 4 product life cycle. Okay. So company, strategy and issues. So start on the kalau orang tanya kan, banyak produk yang dia dekat introduction, tapi stage of nak masuk grow lah. Dia dapat introduction sampai satu stage, dia buat innovation. Tapi dia penat lah. Maksudnya kalau macam orang jual nasi lemak pagi-pagi kan, memang nasi lemak dia habis ke 10 pagi. Tapi dah 10 tahun, 15 tahun hidup dia macam tu. Dia tak boleh lah. Dia kena move lah. Takkan jual nasi lemak pagi je. Bang, nasi lemak ni orang tak makan pagi dah. Orang makan petang, makan malam. Ya ke betul? Dulu makan malam, sekarang tak ada. Pukul 5 petang. Sekarang minum petang nasi lemak. Jadi tukar culture dah. Jadi dia boleh tingkatkan grow. Jadi jual satu shift je pagi, sekarang dia boleh jual shift pagi, petang, malam. Malam pun lewat sikit.
Kenapa? Biasa nasi lemak awal saya dah buka petang tadi bang, pukul 4.30 sampai pukul 6.30, malam lambat sikit. Pukul 10 baru start. Oh ada pula nasi lemak pukul 10 malam. Dia akan satu circle sampai pukul 12 pula. Jadi contohnya ada dah 3 shift. Jadi you boleh move contohnya kan. Tapi sini nak tunjuk ada setengah produk dia bagus kat bawah, ada yang bagus kat grow, ada yang bagus kat start. Jadi kalau tengok yang dari segi maturity, itu semua keinginan orang. Dia sebenarnya dia bukan bentuk macam turun bukit macam tu tau. Lagi lama dekat maturity, biar dekat atas tu landai. Biar lama duduk di puncak, maksudnya lama duduk kat puncak. Macam you hiking lah, dari hiking duduk kat atas, biarlah relax dulu, nak rasa kat puncak kan. Sebab nak turun. Sebab nikmat tu memang nak kat puncak, nak rasa macam satu kejayaan dah sampai satu ke puncak. Jadi kita nak dah rasa lama kat puncak sebelum kita turun. Turun memang cepat. Orang daki lama, turun memang cepat. Jadi nak decline. Tapi masalahnya turun cepat nak kena bangkit balik. Ni decline yang paling susah. Macam mana kita bangkit, tak boleh. Contohnya macam Nokia lah. Kalau you kenal handphone Nokia, that dia turun dan dia tak bangkit-bangkit dah. Dia cuba nak bangkit tapi dia tak dapat. Dia bangkit secara mendatar je lah. Okay, lain-lain penjelasan pasal product cycle adalah inilah dalam introduction kita ada production design, product and process, design change, short production, high production cost, limited model. Okay, ini semua nak grow apa dah kena buat. Sebelum nak grow kena pandai tengok masa. Ini masa forecasting tu maksudnya masa. You kena tahu masa bila nak buat production yang lebih. Macam mana nak dapatkan produk yang orang percaya, macam mana, biasa kalau fikir ni nak 11-11 ni, bila lagi 2 hari kan. Jadi macam-macam lah orang fikir 11-11 tu murah, so dia akan mendapatkan grow dia. Bila dah 11-11, orang akan tunggu 12-12 pula, nak tunggu 12-12 tu macam bila, dia akan decline. 9 hari bulan 12, 10 bulan 12 memang tak ada sales. Sebab orang tunggu 12 bulan 12, macam sekarang ni saya rasa semua bisnes online tengah decline. Sebab orang tunggu 11-11. Jadi apa nak beli hari ni? Tunggu lagi 2 hari je, 2 hari lagi. Jadi produk decline. Jadi cuba fikir, penatnya orang nak berniaga ni. Bila sampai 10-10, kita dapat grow cantik. Yes. Lepas tu slow. Lepas tu kan orang dapat gaji 25 bulan. Naiklah sikit, matured balik. Lepas tu turun. Nak tunggu pula 12-12. Contohnya menarik untuk study product life cycle bila orang membeli online dengan ada 9-9, 10-10, 11-11, 12-12. Saya pun tak faham lah kenapa dia boleh jadi trend macam ni lah. Setiap bulan ada nombor macam tu pula sekarang ni. That another change lah. Dulu orang fikir orang akan buat promotion bila dapat gaji. Orang sekarang tak main gaji dah. Power tak power lah sekarang. Orang tak perlu tunggu gaji nak buat promotion. Kan? So analysis, kita pun dah tahu pasal mission dengan strategi. Nanti bab ni sebenarnya menarik belajar dalam strategic management dan sebenarnya dah belajar sebenarnya. Biasa kita belajar apa? SWOT kan? SWOT, Strength, Weaknesses, Opportunity. Jadi kita boleh terbalik namanya TOWS. TOWS pun sama. Trade, Opportunity, Weaknesses, Strength. Jadi bila nak belajar SWOT ni sebenarnya kita kena belajar cara untuk bukan hanya tengok depan, cara berjalan ke depan, you kena tahu juga belajar cara mengundur. Jadi bila nak tengok strategi, ada orang tengok daripada kelemahan. Bila tengok kelemahan, dia tengok weaknesses dengan trade. Ada orang nak tengok pada kekuatan, dia akan belajar pada strength dan opportunity. Kalau macam saya lah, saya buat masa ni kalau dekat social media, dekat Facebook, saya tak suka orang negatif. Saya tak suka sangat orang negatif. Jadi kalau kata negatif sangat ke politik, hentam-hentam orang, saya left dia. Saya unfriend dia lah. Bagi saya, it's not the right way lah. Jadi bukan dekat tempat je kita buka Facebook nak like je kan. Tapi ada juga yang negative vibe tu saya unfriend je. Suka tak apa, jadi penting hati saya tak pening. Jadi itu kita pandang ke depan sebab kita tengok strength kan. So, tapi kalau ada satu benda yang macam ada banyak benda yang kadang-kadang saya tengok juga negatif. Dalam kehidupan kan, cara tengok anak saya. Saya nak fikir saya nak tambah baik kehidupan anak saya. Saya nak fikir dia jadi lagi baik. Tapi saya tengok kelemahan dia. Anak aku ni tak cergas kat sini lah. Nampak? Tapi I'm start to think about improvements. Itu dalam operation. Tengok kelemahan untuk operation. Ada juga tengok anak aku ni bagusnya ni. Ada gaya pandai main gitar ni. Aku nak suruh dia main gitar lah. Itu positif. Tapi ada masa juga tengok kelemahan anak kita untuk kita pergi lebih baik. Itu sekadar kita melihat dalam bentuk sederhana. Jadi jangan hanya melihat kepada kekuatan dan kita nak tengok kelemahan juga. Semua benda tu boleh tolak ke depan.
Okay, strategi deployment process. Ni ada strategi lah dari segi analyze the environments. Okay, ni biasalah bila you dah tahu pasal strength and weaknesses, banyak benda yang you kena belajar juga. Understand the environments, okay, persekitaran, customer, industry and competitor. Kalau tanya sekarang ni kan, kalau tanya saya COVID-19, saya tak tahu, tapi saya sebagai manusia biasa, saya anggap antara benda yang paling susah kita nak buat sekarang adalah disiplin. Kita PKP, kita kata sekarang ni memang kita belum lockdown lagi lah, tapi kita dah rasa lagi PKP duduk kat rumah, tapi bagi saya kita tak boleh ubah sifat manusia dah. Kan kalau you pergi Mid Valley ke you pergi mana-mana, orang ramai je lagi. Duduk kat rumah bila perlu. Tak, orang dah penat dah dengan COVID-19. Jadi nak to back normal balik untuk gelombang kita yang ketiga ni, take time lah. Kalau tak do something lah, maksud saya lah. Itu benda yang susah lah bila kita dalam keadaan yang selesa, bila kita nak buat sesuatu sama macam dulu, itu susah. Itu saya cakap, nak buat satu perubahan, benda susah. Tapi nak kembali balik pun susah. Jadi itu antara benda yang kita dah berubah, duduk kat rumah, lepas tu kita bebas, kita keluar, lepas tu nak patah balik lagi. Itu maksud saya. Dalam customer macam tu lah kita selalu fikir, kita tak apalah customer tak beli hari ni, besok dia beli. Kita tak boleh fikir macam tu. Kan? Kita kata sebab customer dia once dia dah jumpa yang lagi bagus pada kita, bye-bye lah kita jawabnya. Okay. Strategi development process, analyze the environment. Kita kena analyze, kemudian kita kena determine the corporate missions, and then the form and strategy. Form strategy tu semua bawah kita bincang tadi. Competitive advantage, low price, design, volume, flexibility, quick, tadi semua tu. Strategi development and implementation, identify key success factor. So saya memang suka key success factor. Key success factor adalah menyenaraikan perkara-perkara yang penting. Okay, kita listkan, kita rankingkan which one yang paling critical, which one yang very important. Itu maksudnya identify key success factor. Integrate operation management with other activity. So lepas ni apa saja kehidupan yang nak buat, kena consider pasal operation. Nak beli barang pun simple lah. Tengok barang macam mana tengok. Kita tengok parking kereta. So parking kereta undur. Ini orang operation. Dia apply parking kereta pun operation management. Kemudian tengok pergi beli barang. Bila beli barang, dia ambil barang ikut production date. Mana production date yang lagi baru yang tu dipilih sebab kualiti. Harga sama. Satu production date 2020. Ujung 2016 ni nak expired. Satu lagi produk yang sama dekat belakang expired tahun 2022. Takkan kita nak beli tahun 2020, beli 2022. Rasa samalah. Tapi you kena fikir kualiti. You kena train yourself. Kena start lepas ni kena belajar kualiti. Pergi pasar tanya, bang, biasa ikan sampai apa bang? Hari Khamis pagi. Okey, cantik. Hari Khamis pagi saya sampai. Okey, tak ada dah selama ni beli ikan ikut dan je. So, banyak benda dalam kehidupan ni, aktiviti kalau you beli operation management tak. Beli barang apa pun, kapet ke apa ke, tanya sekejap. Bos, ini almari berapa lama dah kat sini? Lama dah. Lama kan? Oh, kalau macam tu saya tak nak belilah. Kalau bos nak jual almari ni, kena bagi diskaun banyak sebab produk lama. Kalau produk ni bos sampai tadi, okey, ni dia punya harga. Terduduk, mana-mana orang pembeli kalau you touch macam masa memang akan terduduk lah. Alamak. Saya banyak gunakan strategi itulah kadang-kadang. Sebab tu baju bandar tak pernah mahal. Baju bandar tu melainkan barang rare. Tapi selalu saya gunakan istilah masa. Ini bang, production dah berabuk dah kah? Meja ni dah bertahun kat sini. Takkan harga sama juga. Kalau harga ni baru sampai tadi ada bau kayu ni, saya belilah mahal ni. Okey, tapi dalam bahasa yang lembut lah. Jadi benda tu akan memberi kesan lah. Weight and staff and organisation lah. So dia sebenarnya jadikan teamwork lah. Pekerja bukanlah lawan, dia pekerja adalah sahabat. So create lah satu budaya teamwork berpasukan yang sangat kuat kerana itu sebenarnya senjata bagi sebuah organisasi. Kalau tengok organisasi tu adalah tengok ukhuwah. Ukhuwah adalah tengok teamwork. Kalau teamwork tu nampak longgar. Sebab tu saya tengok dalam organisasi, saya tengok tempat duduk. Susun meja, susun atur. Kalau susun atur tu seorang pandang utara, seorang pandang selatan, seorang duduk dalam bilik office. Awal-awal lagi kita nampak macam mana kau build up your punya teamwork dalam staff. Meja dalam company pun macam pesyarah kan. Pesyarah is not good sebenarnya. For me lah. Setiap pesyarah ada dalam bilik. Macam mana nak develop teamwork kalau masing-masing ada bilik sendiri, duduk seorang-seorang. So dia tak dapat sebenarnya. Tak dapat benda ni. Okay, key success factor banyak. Okay, banyak ni. Nanti saya share lah kalau you nak baca sikit apa tu key success factor. Nanti saya share jurnal-jurnal artikel-artikel saya. Nanti you all boleh baca. Nanti saya tunjukkan dalam operation management apa yang kita boleh belajar tentang key success factors. Okay. Yang ni dia cuba relatekan semua yang kita cover tadi. 10 OM, kemudian marketing, kemudian financial, kemudian production. Jadi dia kaitkan semua benda ni lah. Saya bukan laju sebab ini akan dibincangkan untuk bab-bab lepas ni. Jadi kadang-kadang buku ni sebenarnya dia
dia explain detail, tapi sebenarnya kita tak apa, ada part yang kita simpan sebab kita akan belajar financial lepas ni, accounting ada. Cuma kita kat sini kita nak nampakkan at least perkaitan tu. Okay, activity mapping ni Southwest Airline ni tak apa, nanti you tengok je. Okay, ni banyak lah sekarang benda ni kan. Sekarang orang pandai kalau buku teks ni. Buku teks dia pakai semua Southwest Airline. Dia tak pakai Asia. Asia much better mapping dia compare dengan Southwest Airline ni. Biasa bagi saya. Bincang Asia lagi best. Okay, ini operations implementing strategic decisions. So ini pun penting juga. Kalau you tengok kat sini, dia tengok product differentiate, maksudnya merekayasa ataupun membentuk satu strategi dari segi perbezaan dan juga nak kurangkan cost in term of strategi lah. Sorry, saya tercepat lah. Okay. Okay, sorry. Okay, this one. So kita ada layout, kita ada human resource, kita ada supply chain, inventory, scheduling, maintenance. So macam apa yang kita nak buat? Kalau in term of product differentiate, kita tengok supply chain contoh. Long term supply relationship. Low cost strategy tend to purchase competitively to find bargains. Okay, dalam case ni macam penting supply chain ni, kalau tanya saya, of course kita kalau nak pastikan, yelah pasal kita ambil contoh lah kan, ambil mudah lah you nak faham. Katalah kita nak jual burger. Okay, you beli daging burger. So beli daging burger apa tu yang Ramly burger kan, jual beli daging Ramly. So nak tahu daging Ramly tu bagus tak bagus tu, you kena ambil satu masa sebab kena tengok customer suka ke tak suka. Kalau customer tu suka, memang suka daging Ramly, jadi you consistent untuk ambil jangka masa yang lama pakai. Jadi kawasan ni suka makan burger Ramly. Jadi you akan buat repo maksudnya dengan pemborong atau dengan pengeluar yang keluarkan burger Ramly itu, sebab you tahu you akan ambil bahan mentah dengan dia. Dalam kes ni kita harap kita perlukan dia dan dia perlukan kita. Jadi kat sini yang kita katakan long term supply relationship. Bila kita perlukan dia perlukan kita, dan kita perlukan long term relationship lah. Tend to purchase competitively to find brand. Ini contohnya ada satu masa strategi kan, benda tengah murah. Kalau nak beli besok jadi mahal. Jadi bahan mentah better beli sekarang. Jadi kat sini kena strategi, you kena fikir kan. Kalau beli banyak sangat nanti nak kena simpan kat storage, nak kena simpan lama, simpan kat storage nanti takut berulat, takut dia rosak. Jadi semua benda tu kena make a decision. Itu dimaksudkan implementing strategy decision. Sama dengan lain-lain lah. Strategic planning, core competency and outsourcing. Okay, outsourcing is very important juga kita kena belajar. Okay, bab ni memang bab penting. Saya rasa ada bab-bab nanti pun akan cerita outsourcing. So outsourcing is something like kita tak perlu semua benda kita buat. Tak semua benda kita nak buat. Jadi ada serta-serta, contohlah saya nak jual nasi lemak. Saya tahu saya kena belajar buat sambal. Saya tak payah pening-pening lah buat sambal. Saya cari makcik yang paling sempoi buat sambal ni, saya outsource je dia buat sambal. Saya fikir nak jual nasi lemak je. Saya make sure nasi lemak saya panas. Saya tak nak nasi lemak sejuk. Jadi saya fikirkan nasi lemak je nak buat nasi lemak. Okay. Saya outsource makcik tu berkaitan dengan sambal. Habis cerita. Bila kata sedap nasi lemak kau, aku tak payah pening kepala. Ada makcik tu yang akan buat nasi lemak kau tu sambal. Jadi fikirkanlah outsourcing yang baik. Saya cerita paling mudah lah. Memang kawan saya jual nasi lemak sampai sekarang kot. Dia nasi lemak dia biasa je bagi saya. Orang nampak, saya nampak biasa. Sebab saya tahu dia bukan sambal dia buat pun. Sambal tu dia makcik tu buat. Makcik daripada dulu sampai sekarang dia buat nasi lemak tu dia. Sambal tu. Sambal dia memang sedap. Sambal dia lain. Semua dia buat sendiri. Nasi lemak lah lama-lama pandai dia buat. Tak susah pun nak buat nasi lemak kan. Potong timun ikan bilis benda tu kacang je lah. Benda yang tapi dia buat bisnes tu lah. Tapi saya setiap kali dia punya tema, setiap kali letak nasi lemak dia kena berasap. Dia nak panas. Jadi setiap kali orang makan nasi lemak akan nampak dia punya asap tu. Apa kita panggil apa? Nampaklah panas tu. Kan? Lepas tu dengan sambal je. So sambal dia mahal lah. Itu je. Itu contohlah paling mudah untuk kita belajar pasal outsourcing. Ada certain keadaan memang bagus kita outsource daripada kita nak buat. Kalau contohlah kita ada UPSI. Ada UPSI buka kat Indonesia. Dan UPSI ada buka kat Indonesia. Perlu ke saya ambil semua pensyarah daripada UPSI atau pensyarah daripada Malaysia nak mengajar dekat UPSI, dekat Indonesia? Tak perlu. Saya rekrut je tenaga pengajar daripada Indonesia untuk mengajar kat Indonesia. Biar orang Indonesia ajar sendiri dengan pelajar Indonesia. Yang paling penting UPSI tu kita yang punya. Kan? Kenapa kita nak ambil semua staff kita, nak pakai dengan duit flightnya, nak bayar kos tu, nak bayar gaji lebih, nak bayar OT, tak payah.
kita hire je salary yang daripada kat Indonesia, dan kita pun tahu dari segi hire salary kat Indonesia much cheaper compare dengan nak hire orang kat Malaysia. So benda tu kita ambil keputusan baik kita outsource je. Kenapa kita nak buat benda? Dahlah kita buat meningkatkan kos. Kan? Okey, yang lain-lain subcontracts, legal service ni tak apa, ini kita akan belajar lain lah. Jelas zaman sekarang kan orang tak payah pening lagi lah, setiap bulan nak tulis cek gaji apa semua tak payah kan. Suruh je kat bank, so bank tolak siap-siap. Sebab tu sekarang ni dekat HR dah jimat lah, dekat payroll, pembayaran gaji semua dah gunakan sistem auto. Jadi dah boleh cut off pekerja. Jadi ada benda-benda yang kita kadang-kadang kita kena boleh laksanakan IT, ada berkaitan dengan legal dan sebagainya lah, travel service dan semacam. Okay. Theory and cooperative advantage, ni yang Michael Porter tu, okey, yang ni cerita tentang bagaimana kita dalam satu organisasi tu, okey, ada mempunyai keupayaan daya saing yang tinggi. Jadi macam mana kita nak rasa kita to be, saya macam contohlah, saya sendiri saya bekerja, saya seorang R&D. Kalau you ada kawan kita yang join saya dekat Facebook kan, macam mana you boleh tembus tak tahulah, padahal friend list saya dah penuh. Okey, macam mana saya try compete dengan researcher luar negara, researcher yang baru masuk, ada researcher. Jadi saya kena selalu ada cara lah, we need to nak tackle dekat social media supaya make sure kita akan sentiasa ada follower, sentiasa ada customer dan klien dan sebagainya. Okey, memang saya selain daripada saya mengajar di UPSI, saya memang coach. Coach maksud saya memang business advisor, penasihat perniagaan. Jadi penasihat perniagaan bukan di Malaysia saja, di Indonesia dan juga di negara-negara lain. So macam lepas kelas ni saya ada appointment, meeting online, coaching dengan klien-klien. So kita tahu, mungkin kelakar orang kata, boleh ke kau jadi penasihat perniagaan? Kita learn dan kita belajar, kita ada kumpul pengalaman. Kan saya cakap, kita biasa-biasa, tapi kita boleh create macam mana orang anggap kita berkualiti because of your service. Mungkin knowledge saya biasa, tapi because you provide very good service, orang akan cari kita juga. Kalau you tanya saya, kalau ramai orang ada follower macam Azizan Osman, sorry sebut nama dia, mungkin bagi saya dia biasa je, dari segi knowledge biasa, dari segi biasa, tapi dia ada something aura atau services yang bagus. Sebab tu walaupun dia boleh coach orang lain lebih berjaya pada dia, dia mungkin tak bagus sebab dia tidak ada karakteristik yang tu, dia tidak ada produk karakteristik, tapi dia bagus kat servis. Jadi dia boleh bantu and guide untuk orang yang lebih bagus jadi macam dia. Dan itu juga filosofi seorang guru. Guru memang jadi guru, jangan jadi guru lah, dia tak kaya mana pun jadi guru. Tapi dia boleh melahirkan anak-anak murid yang lebih percaya pada dia. Jadi kalau tanya saya, this is all about service. Service yang ada value. Jadi kalau tanya saya, subjektif. Kan saya cakap tadi kan, memanglah orang hentamkan Azizan Osman tu ada 8 PhD, 7 PhD. Of course lah, orang yang akademik akan hentam dia because of that. Macam saya pesankan tadi kan, setiap perkara yang buruk, setiap perkara yang kurang pada diri dia tu ada kelebihan yang kita kena hargai. Jadi kalau tanya saya, saya seorang manusia biasa dan saya tidak berhak untuk something like mengatakan seseorang tu adalah buruk kesemuanya. Diri saya pun ada keburukan dan saya kena bersyukur sebab keburukan saya tidak diaibkan. Sama juga dengan kita yang mendengar ni, you all semua kena bersyukur juga. Kadang-kadang kelemahan dan kekurangan yang ada kita ni orang tak aibkan. Dia tak diaibkan. Kalau orang aibkan, kita pun akan jadi lemah. Itu namanya ujian. Kan? Jadi kena saling itulah. Kena always positif lah dalam apa keadaan pun. Memang susah lah. Saya pun macam you all juga dulu, memang banyak negatif, tapi dah sampai satu masa tak ada apa-apa manfaat pun pada diri saya kalau saya negatif, berterusan negatif lah. Okay, risk outsourcing. Okay, this is advantage dengan disadvantage. So ada banyak benda lah. Of course kita kena belajar jugalah. So yang ni pun tak tepat. Bukan tak tepat, maksudnya tak adalah sepenuhnya. So kita boleh listkan lagi banyak. So for example, cost savings. Sila, cost saving ni maksudnya simpanan. Cost adalah cost. So kalau kata untung datang daripada sales, memang untung datang daripada sales. Tapi kita nak reduce cost juga. Kalau sales meningkat, cost meningkat, untung jadi kecil. Sebab nak dapat revenue, sales tolak cost. Jadi penat sales buat kerja tinggi-tinggi, cost pun tinggi. Itu yang maksud saya. Jadi perbezaan antara sales dengan cost tu, pengurangan itu dipanggilkan sebagai cost saving. So macam mana kita boleh mengurangkan cost tu lah. So kalau orang hari ni kita boleh dapat cost tu RM1, so besok kita kurangkan cost jadi 90 sen. So ada perkhidmatan 10 sen. Itu yang dikatakan cost saving.
Okay, increase logistic and inventory cost. So kita akan ni lah bila kata oh kita jual produk, oh susah lah kita jual ni, kena pakai lori kat tambah kos kan. Kalau barang kecil, kita apa kau naik motor, pakai motor je. Okay, banyak sikit aku boleh pakai kereta hantar kau mantau. Order banyak, alamak aku kena order lori. Itu ramai orang tak fikir, saya bagi simple je. Tak apa aku jual pakai motor je. Habis tu kalau orang ada banyak lagi, kereta pun tak buat, motor tak buat, kena hantar lori. Ya, aku tak fikir lah macam tu. Tu yang biasa saya trap kawan-kawan saya kalau yang berniaga ni. Saja je. Kalau orang nak beli kau 1,000 macam mana? Ush, menarik tu, 1,000 banyak tu. Habis tu nak hantar pakai apa? Kena pakai lori lah. Kos lori siapa nak tanggung? Tak boleh fikir ya, tak pernah fikir pun. Jadi kadang-kadang tu yang dikatakan in term of kena belajar juga outsourcing lah. Outside, loss of control, ialah loss of control because of we that empowered that outsource kat dia. Kadang-kadang quality kita tak boleh control 100%. Okay, improving operational and service. Okay, potential creation. So ada pro and con lah. Rating outsource provider ialah insufficient analysis, most common reason of the failure. Dia ada juga outsourcing yang failure lah. Of course, dia punya keyword adalah monitoring lah. Kalau you tak monitoring cara yang betul, one of the reason is analysis lah. So kita ada monitoring analysis. Okay. Okay, factor rating method, point and weightage assign for each factor to each. Ini namanya dalam mathematicals ataupun dalam production, memang kita analysis every single thing. Apa saja produk yang masuk, apa produk yang keluar, kita buat stock take. So kita measure of the quality of item. So kita ada sistem nak susun barang. Kita jaga benda tu. Dan every part should be duduk tempat yang betul sebab kita ada SOP. Okay, dan kita kena analyse tentang condition, good dia ke ataupun barang yang tak berkualiti. Bukan tak kualiti lah. It's not good condition, not good lah. Rating provider selection criteria banyak lah ni. So ini antara benda-benda yang kita boleh tengok lah kan. So how that they calculate on the can reduce operating cost, reduce capital investment. So ini kita akan cover nanti. Tak ambil lah. Kita faham gitu-gitu je dulu. Ini ada cara kiraan ni, tak apalah ni. Okay, ini global operation strategy pun tak apa. Ini nanti banyak kita akan bincang global strategy ni. Kita pun dah belajar benda yang basic. Ini tak ada apa, cuma nak tunjukkan untuk global market je. And cost reduction, local responsiveness. Ini tak apa, nanti kita akan cover lagi nanti. And dekat chapter 3 jumpa lagi ni nanti ni. And all of the thing lah. So berkaitan dengan transition. Ni pun penting juga sebenarnya global operation strategy ni. Cuma saya tak nak cerita detail sangat. Memang kalau kata soalan final, jangan terkejut pula nanti tiba-tiba saya tak ajar kat sini, saya skip keluar soalan final pula kan. Bukan apa, saya rasa saya akan mengajar benda ni dalam bab-bab lain lah. Tapi nak tunjuk kat sini global tu global lah, tapi operational strategy tu dia kena faham lah. Saya undur sikit lah. Ini macam global strategy, transnational strategy, kat bawah tu multi domestic strategy. So apa dia membezakan, pernah keluar soalan finalnya ni biasanya. Okay, bezakan keempat-empat ni, at least you kena cerita lah. Tapi sekarang ni final pun saya tak risau sangat lah. Dah assignment, dah exam pun kat rumah kan. Bukan boleh larang, tak larang pun tak boleh kan. Nanti you buka buku. Ada yang buka buku. Ada yang PM WhatsApp kawan tepi, WhatsApp tepi. Lepas tu berbincang pula. Jadi kalau tanya saya exam kali ni tu, saya punya konsep, saya tak letak you sebagai exam oriented lah. Jadi saya lebih kepada you nak faham, nanti assignment boleh buat. Kalau exam tu saya tak risau sangat lah. Dengan keadaan sekarang ni. Okay, ranking corruption. So ni antara benda-benda lah yang dia time to time akan berubah lah, dan dia juga bergantung pada siapa yang mengumpul data tu. So ni data daripada Transparency International. So okay, habis. Okay, alhamdulillah kita dah selesai dah untuk part 2. Sorry panjang sebab saya fikir saya pun tak nak lama sangat. Ini pun dah almost 2 hours. Okay, kita pun tak nak lama sangat dengan part 2. So kita nak masuk bab 3 minggu depan. Consider dia, kita ni sekarang kalau tanya saya is something like macam hari ni kan ada 60 orang, kita punya statistik dapat menurun lah. Tetapi ada seorang dua yang WhatsApp saya tak boleh join malam ni because of ada urgent matters dan sebagainya, tak apa. Jadi tapi saya yang lain-lain tu yang mana yang tak beritahu tu kan, saya ramai jugalah. It's okay kalau saya kalau you tak dapat datang, tapi at least beritahu lah. Jadi saya tak adalah tunggu-tunggu macam tadi kan, nak tunggu mana you all tak masuk-masuk. Jadi our attendance kena okey lah. Jadi kita kena terus je lah kelas ni. Mana yang boleh, kalau yang tak boleh tak apa sebenarnya, saya tak melarang. Cuma boleh tengok video. Cuma saya rasa agak tak shock sikit yang diam.
Kan. Beritahulah kalau tak ada, nak bagi saya something like this is a professional way lah, profesionalitas. Kan. Kalau tak dapat join tu beritahu. Macam tu je. Kan. Kita pun ada rakaman. Jadi boleh tengok rakaman ni. Okey, saya pun tak nak ambil masa yang terlalu panjang kan. Dah terlalu panjang juga kita cover dalam topik hari ni, strategi, supaya you all makin faham dalam bab 2 ni sebelum kita masuk bab 3. Okey, kalau ada apa-apa isu atau persoalan nanti boleh tanya kat group WhatsApp. Okey, lagi sekali saya mohon maaf segala kekurangan saya dalam menyampaikan ilmu ni. Okey, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih.